Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi yassir wa a'in ya karim وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حس على التمسك الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين ثم أما بعد. Pengajian kita daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadi 4 Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. Dalam bab ini nak cerita tentang bagaimana bacaan Rasulullah terhadap ayat Al-Quran. Rasulullah baca Quran, dia punya style bacaan Quran bagi Rasulullah ni macam mana. Jadi kita bukan nak mengaji tajwid, tapi setidak-tidaknya kita tahu macam mana sunnah Rasulullah bila baca Quran. Selain daripada kita belajar tajwid, itu juga adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan hukum hakam tajwid ni adalah hukum hakam yang kita wajib pelajari untuk kita baca Quran dengan betul, dengan tepat, dengan makhraj, dengan tajwid yang betul. Jadi dalam kisah tentang bacaan ni adalah antaranya bacaan Rasulullah ni, antaranya disebut dalam riwayat ni, pertama iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dia dengan mufassarah. Mufassarah ni maksud dia mubayyanah, terang jelas. Maksudnya satu perkataan harfan. Maksud Nabi pisahkan. Mufassarah ni jelas, tenang, dan Nabi pisahkan. Nampak perbezaan antara huruf dengan huruf, perbezaan antara kalimah dengan kalimah. Tidaklah bersambung-sambung. Contohnya bersambung maksudnya, saya masukkan bersambung ni maksudnya tidak sampai ke tahap perkataan tu tak jelas disebut. Itu maksud mufassarah, yakni biwuduhin wa mubayyanah, dengan terang dan jelas. Contoh misal, kalau Rasulullah baca ayat Quran, Bismillahirrahmanirrahim, satu-satu, itu bacaan Rasulullah. Dan para guru saya pesan, para guru di Mesir selalunya, dia kata bacaan qari yang paling tepat untuk kita taklid ikut dia, kalau kita nak ambil meniru bacaan Quran seseorang qari, jangan kita ambil je ikut suka. Walaupun qari tu terkenal, walaupun Rashid Mishari Al-Afasi ke, Abdul Rahman As-Sudais ke, walaupun qari tu terkenal sekalipun, tak semesti bacaan dia tu tepat mengikut tajwid. Bacaan imam-imam di Masjidil Haram pun ada dikomplain oleh beberapa ulama masyayikh di Azhar, bacaannya kurang tepat. Tapi lah ni imam di Masjidil Haram ni kira okey dah berbanding dahulu. Dulu lagi teruk. Dulu bacaan teruk. Kalau siapa-siapa yang pergi Mekah zaman dulu-dulu, waktu tu Abdul Rahman As-Sudais pun tak ada, imam-imam yang baru-baru ni semua tak ada, imam-imam lama, Allah bacaan dia teruk ramai. Macam orang baru masuk Islam dulu. Ayah saya cerita lah, pergi ke Madinah, Allah teruk baca. Pergi dekat Mekah, teruk baca. Tapi start berpindah pergi ke Saudi, mengajak di Saudi, ulama-ulama qurra' ni, maka start tu mereka dah belajar, oh macam ni baca Quran, rupanya baca Quran yang tepat. Itu sebab kata misal yang disebut oleh Syekh Iwad Manqus, Syekh Iwad Manqus, dia selalu disebut, dia kata apa, dan para guru saya pun disebut perkataan ni, iaitu dia kata Al-Quran ni turun di tanah Hijaz tapi dibaca di Mesir. Turun di Hijaz, turun di Mekah Al-Mukarramah,
Tapi yang dibacanya di Mesir. Kerana bacaan yang orang kata boleh kata tepat, hampir betul, bacaan daripada Mesir. Baik. Haji nak meja, ambil meja tu. Baik. Jadi bacaan yang hampir tepat adalah di Mesir. Itu sebab kalau tuan-tuan nak mengaji bidang Quran, qiraat, bacaan, pergi Mesir. InsyaAllah memang bacaan dia tepat. Itu sebab perubahan Imam Al-Haram macam tu. Tapi itu pun ada agak silap. Kita kadang-kadang pergi ambil download Qari Mishari, Qari Ghamidi. Tapi guru saya pesan, kalau nak ikut bacaan betul-betul macam bacaan Nabi SAW yang mana diakui oleh satu dunia, dia dah meninggal, Allah yarham, iaitu bacaan Al-Imam Syekh Khalil Al-Husari. Selalunya bacaan Khalil Al-Husari ni, kalau zaman dulu-dulu bila ada sultan raja meninggal, suara dia keluar kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia bacaan dia macam tu je, biasa standard. Nak kata berlagu apa pun tak tahu, lagu ras ke jaharkah ke apa pun saya tak tahu kan, wallahu alam. Tapi lagu dia lagu yang special tersendiri. Tapi bukan masalah lagu tu, dia masalah dia punya lahjah bacaan tu memang tepat. Setiap daripada huruf tu, makhraj tu diberikan hak yang cukup, tidak lebih sangat, tak kurang sangat. Bila baca Quran ni, makhraj dia tuan-tuan jangan tekan sampai berlebihan, jangan tak tekan sampai tak berbunyi. Contoh kan, ada kadang-kadang saya jadi makmum, bacaan dia bagus, dia macam mengaji tajwid kan. Orang belajar tajwid ni, tanda ni dia mengaji, memang tahu dah cara baca tu, tanda orang mengaji. Tapi dia mengaji telajak. Contoh, ihdinas siratal mustaqim. Dia mungkin mengaji kan, tahu dia nak apa, nak tebalkan qaf tu, ihdinas siratal mustaqim, apa macam tu nak tu, teruk sangat. Dia itu orang kata takalluf. Takalluf ni maksudnya susah, penat susun nak sebut qa tu. Tak biasa je. Tengah bacaan Khalil Al-Husari, ihdinas siratal mustaqim, ada qaf, tapi qaf tu cukup rasa, faham tak? Macam garam, kita bubur, jangan bubur terlebih, masin sangat. Kurang garam pun jadi tawar hebe, nak makan macam mana? Macam tu juga makhraj. Makhraj dia tak boleh kurang sampai tawar hebe, dia tak boleh lebih sampai masin telajak. Tak boleh. Jadi tak sedap bacaan tu. Apa-apa saja, bila kita baca pun jangan kita tekan sangat. Ada yang tak tekan sangat, ihdinas siratal mustaqim, bertukar dalam makhraj. Rasulullah dia jelas harfan dalam hadis yang 214 ni. Jadi itu cara bacaan Rasulullah. Jadi saya pesan, kalau kita nak tiru cara bacaan, tapi kena mengaji juga, talaqi dengan musyafahah dengan guru. Maksudnya daripada mulut guru tu kita nampak mulut guru baca. Di Quran ni adalah yutalaqa bil musyafahah, didapati dengan cara musyafahah. Kalau guru kami Syekh Dr. Yusri Jabir Al-Hasani ambil berat sungguh tentang talaqi dengan musyafahah. Hatta ini ketegasan dia lah, minta maaf tu. Dia kata kalau kita baca betul pun tapi tak pernah talaqi musyafahah dengan guru, maka kita tetap berdosa. Lagi dengan guru berdosa, tetap berdosa. Kalau salah lagi berdosa. Nampak tak? Sebab tak mau belajar. Susah, usaha-usahalah insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua terus 235. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جريج جرير بن حازم قال حدثنا ابي عن قتادة قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال madda, maksudnya apa, macam mana bacaan Rasulullah tu? Madda maksudnya Rasulullah akan panjangkan di tempat yang sepatutnya panjang. Panjang ni dia ada beberapa peringkat. Ada panjang yang surah, ada panjang yang wusta, ada panjang yang kubra. Bahasa mudahnya ada panjang yang mutawalan, maksuran, mutawassitan. Dia ada panjang yang panjang sungguh. Alif lam mim, panjang. Tu panjang sungguh. Paling tinggi 6 harkatnya. Ada yang panjang sederhana, boleh kita pilih 3, 4, 5. Nampak tak?
ambil Fatihah je lah. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata, tapi ingat bila Fatihah kalau dah ambil tiga je semua. Kalau ambil empat je semua. Ni hak ni 6, hak ni 3, hak ni balik pula 4. Memang dia boleh belakang, mak jaiz boleh belakang kan, tak ada masalah. Tapi bila kita dah stick pada satu harkat, kita teruskan dengan harkat tu pada ayat-ayat seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. 3. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ni lebih 6 dah. Lah elok 3 6 pula dah. Jadi tak kena. Dia mesti samalah, patutnya macam tu. Cantiknya macam tu. Bila baca macam tu. Maksudnya Nabi memberikan hak panjang sesuai dengan tempat dia. Ni jangan kita pendek benda yang panjangkan benda yang tak panjang. Ada imam suara sedap, hafal Quran hafiz di satu masjid. Saya pergi masjid tu, memang dia jadi imam lah, orang muda lagi. Seronok lah orang muda hafal Quran, suara sedap. Tapi sayang, ada setengah orang dia terlalu nak ikut sangat dengan nada bacaan suara, sampai tahap yang tak patut panjang dia panjang. Nampak tak? Sebab apa? Dia terlalu nak ikut sangat, dan sekali tajwid dia tak bukan. Yang tu yang saya jadi tak syok tu, tak sedap. Memang bila walaupun suara sedap, bila jadi macam tu tak sedap lah. Bila jadi panjang, yas'alukan nasa 'anis sa'ah, dia buat suara macam Imam Al-Haram. Nah tu jadi 2 harakat, mak asli dah jadi macam mak jaiz, jadi macam mak wajib dah. Sampai 6 7 8 harakat. Apa ni panjang-panjang ni? Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Apa ni panjang? Kalau baca macam tu sedap ke? Tak sedap. Kalau imam di Mesir, suara dia bacaan dia tajwid dia lagu dah. Ada seorang imam di Masjid Azhar, memang dia suara dia mendata je, tapi kita rasa seronok, sedap. Tak tahu sedap tang mana. Nak kata berlagu sangat, mendayu-dayu, melenggok-lenggok, tak ada. Tapi sedap, okey. Dia meninggal dunia dah, saya tak ingat nama dia. Putih-putih orangnya. Tapi bacaan dia tenang aja. Bila baca tu, bila tuan-tuan, Nabi ni SAW, bila dia baca Quran, akan sebut depan ni. Pasal berlagu, akan sebut depan ni. Lagu tu kena faham lah. Nabi berlagu bukan lagu macam kita hari ni. Lagu Jiharkah, lagu Bayati, lagu Nahwan, lagu Kurdi, bukan. Nabi lagu dia tu lagu saliqah daripada dia. Maksudnya bacaan tu bila panjang pendek itu dah nampak macam ada nada lagu. Dah cukup dah. Tak berlagu pun automatik berlagu. Betul tak? Itu boleh dia sedap lah bunyi dah. Memadai dah. Saya pun suka macam tu. Kalau imam dia tidak melampau sangat dalam berlagu. Orang melampau ni kadang-kadang ikut sangat misyari, ikut sangat. Dan itu suara dia. Dia pun bukannya dia tiru siapa-siapa, tu suara dia. Kita pula suka tiru suara orang. Last sekali dia jadi macam takalluf dia macam terpaksa mengikut cara lagu orang. Dah. Kita suara kita ada masing-masing ada nada suara. Guru kami di Mesir dia kata, suara hang dah cantik dah, tak payah tiru suara orang lain. Dia pun marah. Kita tiru suara misyari. Di Mesir tak pernah tiru suara imam mana-mana pun. Masing-masing imam ada suara dia yang special, yang tak ada pada orang lain. Maka ikutlah suara dia, tanpa kita terpaksa mengikat diri mengikut suara orang. Last sekali tajwid kita lintang bukan. Tak seronok macam tu. Bila imam baca tenang je. Bila dia baca wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahum dhullatun wa dhannu, elok je satu-satu. Wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum. Satu-satu. Tak ada lah kalau terkejap-kejap, panjang pendek melintang bukan. Tak payahlah. Wa idh nataqnal jabala, dia mula
Dia mula nak semua nak kena ada burdah belakang. Tak payah, tak perlu. Kan? Itu takalluf, ya. Jadi raikan hukum. Pertama, Nabi baca sepatah-sepatah. Wa iz nataqna, satu-satu. Jelas. Nombor dua, Nabi panjang tempat yang patut panjang. Jadi dapatlah cara bacaan Nabi tu. Kita dekat mengaji tajwid ni. Saja saya nak beritahu, bila kita baca Quran, cuba buat macam Nabi buat ni. Fadhal. Qala hadatsana. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. Ni satu yang seluruhnya pula. Tadi bacaannya jelas, terang, sepatah-sepatah. Nombor dua, yang bahagian mat yang panjang dia akan panjangkan. Baik, maksudnya hukum hakam tajwid jaga. Nombor tiga, Nabi bila baca ayat Quran, dia akan berhenti pada kepala ayat. Dia akan berhenti pada penghujung kepala ayat. Dia takkan menyambung antara ayat dengan ayat. Okey, Nabi macam tu. Misal macam disebut tadi. Bila dia sebut kata Nabi SAW bila dia baca yuqatti' qira'atah. Kita pun tak faham yuqatti' qira'atah tu apa dia? Potong bacaan dia. Apa dia potong bacaan dia? Dia jelaskan. Ummu Salamah isteri Nabi ni jelaskan macam mana Nabi taqti'ul qira'ah, memotong bahagian bacaan dia. Dia potong Alhamdulillahi Rabbil Alamin, waqaf, berhenti. Ar-Rahmanir Rahim, berhenti, waqaf. Maliki Yaumiddin. Ada setengah kitab dia buang alif di tengah-tengahnya. Kalau dalam Quran sebenarnya dia buang alif, kan? Dia hanya letak tik atas tu sikit ya. Sebab dia boleh baca dengan dua. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kalau kita hafz Asim, Maliki Yaumiddin, dua rakaat. Tapi jumhur qiraat lain, kebanyakan qiraat lain, Maliki Yaumiddin. Kita pun ada macam tu. Nampak tak? Malikin Nas, Ilahin Nas. Betul tak? Kenapa Malikin Nas? Kenapa tak Malikin Nas? Maksudnya boleh belaka. Kalau Malik dia ada makna yang sama, Malik ada makna yang sama juga. Tak apa, jangan marah bila imam Maliki Yaumiddin. Apa tu imam? Mat pun tak erti, tajwid tak erti belajar. Itu qiraat, ya. Nabi pun Maliki Yaumiddin, waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semua kat kepala ayat. Yang ni sambung sampai ujung. Kalau boleh sampai ujung. Sebab sebaik-baiknya jangan alaihim, jangan berhenti pada alaihim. Itu sebaiknya. Kalau nak berhenti putus nafas lain cerita. Jangan curi nafas pula. Pasal tak mau berhenti punya pasal dia curi nafas. Tak boleh, haram. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai ujung. Kalau putus nafas tak apalah, nak buat macam mana? Jangan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Jangan buat macam tu. Jangan baca style macam tu. Saya duduk mengajar Quran di rumah saya dulu. Ada makcik-makcik daripada pondok. Rumah saya dekat pondok kan. Pondok Darul Salihah Batu Lapan. Situ pondok RTM, rehat tunggu mati. Yang semua yang RTM mereka kan. Tapi tak apalah, orang tua-tua nak mengaji kan. Mereka main rumah. Saya kata saya nak pergi pondok pun, pondok kuliah penuh dah. Jadi mereka pun tak apa, kami pergi rumah Ustaz pergi. Dan berapa muka surat kan, surah Baqarah. Lepas tu balik awal semua kena marah. Dia automatik tau, tak tahu bila mengajar Quran automatik jadi marah orang. Dia macam tu, guru Quran ni jadi garang, tak tahu pasal apa. Saya jenis tak garang macam ni pun, mengajar biasa pun jadi garang tak tahu pasal apa. Tapi dia pun tak kisah, bukan pasal garang tu, pasal dia kata susah mengaji ustaz, hak tu tak betul, hak ni tak betul. Itulah dia.
Dulu baca seorang-seorang semua betul kan, baca seorang semua betul, bila baca dengan orang tak betul belaka. Itu susah tu, banyak kita baca tak betul, lidah pun dah terbelik-belik dengan. Ada bila depa baca depa curi nafas, saya kata tak boleh macam ni. Oh, selama ni ustaz memang duk baca style macam ni, curi nafas dia kata. Nampak tak? Tak boleh. Cara baca Quran curi nafas tak boleh. Azan curi nafas tak boleh. Kan? Ada muazzin mana ke curi nafas? Dia baca azan. Hayya 'ala salah. Dia curi nafas dah lagi curi nafas dah. Kan? Jadi tak payahlah sampai nak curi juga. Tambah lagi. Lagi hujung tu. Dah habis-habis nak curi nafas pun lagi. Kan? Asyhadu an la ilaha. Ada dia curi nafas kan? Tak mau. Tak mau, jangan curi nafasnya tu. Kalau tak cukup. Itu cara Rasulullah, dia waqaf pada kepala ayat. Sambung boleh ke? Sambung boleh. Bukan tak salah. Sambung boleh. Tapi nak sambung dia kena ada ilmu juga. Nak sambung dia kena ilmu juga. Fatihah tu kalau nak sambung, dia ada beberapa wajah bentuk sambung yang terbaik. Kalau nak sambung, ni ada satu kitab tentang hukum hakam, waqaf dan ibtida'. Macam mana nak sambung? Kata ulama, macam yang bentuk yang wajah ni antaranya dibolehkan juga. Nak sambung Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, jangan sambung lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, berhenti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, boleh. Ataupun ihdinas siratal mustaqim, ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Saya pun tak lepas. Tapi macam itulah maksudnya, ayat yang kedua, ketiga, keempat sambung boleh. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, sirata tak lepas, saya tak lepas. Tapi boleh sambung sampai habis. Itu cara dia. Sama. Itu orang panggil waqaf 3. Waqaf 3 sampai Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian 1 dhalin 3. Waqaf 4 Maliki Yaumiddin, berhenti tangan itu. Berhenti lagi tangan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, boleh belaka. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Okey. Kemudian Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim tu berhenti, silap. Maliki Yaumiddin berhenti. Kemudian baru sambung sampai akhir. Boleh belaka. Itu bentuk cara nak sambung, kena ada ilmu tak? Kalau nak sambung. Tapi sebaiknya berhentilah. Nabi, ikut sunnah Nabi ni. Kan? Baca ayat apa pun. Hatta saya dalam solat, orang kadang pelik. Ustaz ni berhenti semua ayat. Ayat tu pendek-pendek, saya berhenti semua. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي ada imam kan, والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. Sambung 3 ayat. Saya tak suka macam tu. Saya suka baca sepatah. Sebab apa? Sunnah Nabi SAW. Bacaan dalam sunnah tu, pahala sunnah tu dapat. Kita duk mengaji takkan tak buat kot. Tunjuk pada orang sunnah yang sebenar. Kan? Faja'alahu ghutha'an ahwa sanukhri'uka fala tansa. Berarti ya? Illa ma syaa Allah. Jangan kita sambung tu boleh, tapi nak sambung pun kena faham makna ayat. Baru kita boleh sesuai sambung ke tidak. Nak sambung dia kena kesesuaian makna dengan ayat yang kita nak sambung. Itu susah tu. Kalau tak, berhenti je pada pangkat ayat. Terus وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. Baik tuan-tuan,
Abdullah bin Qais, sahabat Nabi SAW, tanya ke Aisyah baca mana bacaan Rasulullah SAW. Rasulullah ni baca, ni seterusnya, dia baca dengan perlahan ke baca dengan jahar? Maka kata Aisyah, dua-dua Nabi pernah buat. Bacaan surah dia dengan jahar pun pernah, dengan perlahan sir pun pernah. Dua-dua pernah Nabi pernah buat, dua-dua sekali. Dua-dua pernah buat. Maka bila dia kata macam tu, alhamdulillah, Allah jadikan urusan agama ni luas. Nak baca pelan boleh, nak baca slow pun boleh. Maksud di sini adalah bukan selain daripada waktu solat. Bacaan ni maksudnya selain di luar daripada waktu solat. Biasanya di luar waktu solat Nabi baca kuat ke pelan? Dua-dua pernah Nabi baca. Dengan kuat pun pernah, dengan pelan pun pernah. Ada setengah orang dia suka baca pelan. Bila dia tengok Quran dia pegang baca kan. Baca contohnya, ambil lah ayat Yasin wal Quranil Hakim inna. Pelan-pelan kan, dalam masjid kan contoh. Ada kadang-kadang orang suka baca kuat. Kuat ni bukan apa, nak bagi lebih khusyuk. Kalau kita baca pelan, telinga kita dengar benda lain. Bacaan kita kadang-kadang tak dengar pun, dah slow sangat kan. Dia gangguan, TV lagi, cucu lagi, macam duk ganggu kan. Jadi nak baca tu lebih sedap tu bila kuat. Dia ikut atas ahwal keadaan orang yang baca. Kalau macam saya suka baca kuat. Hatta nak hafal Quran pun dia kena baca kuat, baru senang hafal. Kalau hafal Quran baca slow memang tak hafal. Sebab apa? Sebab kita baca, kita nak dengar, barulah masuk dalam dada kita tu. Ulang satu hal lah, baca tu mesti kena kuat. Macam saya di Mesir naik sutuh Arma tu asrama Melayu tu, naik sutuh sampai ke atas tu seorang-seorang duduk atas kursi. Orang nak ingatkan bunuh diri kan, tak baca Quran je pun kan. Tak kursi ingatkan nak bunuh diri, tak ada. Dia sutuh ni bumbung, tak ada lah, kira tak ada. Dia macam tempat yang boleh tambah lagi lah tingkat berapa lagi kan. Dia memang tak ada penghadang pun nak terjun bawah pun kan. Orang ingat nak bunuh diri kan, bukan nak bunuh diri, nak baca Quran. Dia tempat atas tu sunyi sikit, dia baca Quran lah, baca kuat-kuat lah. Baca kat bilik ganggu orang nak tidur kan. Baca kat sini ganggu orang. Dia baca Quran seorang-seorang, ganggu orang tak elok. Kita nak baca kuat-kuat, ganggu orang tak boleh, sebab benda tu sunat. Orang tidur tentang hak diri dia, kita ganggu dia tak boleh, hukumnya haram. Saya sebut dah ya, qiyamul lail ke, baca Quran ke, tak boleh ganggu orang, hukumnya haram. Ni timbul isu di Pulau Pinang. Pasal tak boleh pakai mic. Tak boleh pakai mic di luar, bukan di dalam. Di dalam boleh pakai mic. Sebab apa? Kadang mengganggu orang. Bukan orang benci pada Islam. Kadang-kadang tindakan kita pun orang menyampah, orang tak suka. Betul tak? Alah, mereka kata tu orang duk tokong-tokong ni, teng tu. Yang tu agama mereka. Ni sekarang agama kita. Kita jangan buat agama kita ni difitnah oleh agama. Jangan buat macam tu. Dalam Islam pun tak benarkan kita macam tu. Jangan kita kata, tak apa aku baca Quran baik ni. Bukan masalah baik tak baik. Ada hak orang lain yang kita kena jaga juga. Kena cari tempat yang sunyi, kita boleh baca kuat. Bacalah, baru senang. Maksudnya Rasulullah pernah baca Quran dengan kuat, dengan sir pun pernah juga, dua-dua sekali. Itu pilihan masing-masing. Terus. وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي العلاء العبدي عن يحيى بن جعده عن ام هاني قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي. Arishi maksudnya atas katil. Atas katil. Ummu Hani dia kata aku dengar bacaan Rasulullah pada waktu malam. Ummu Hani ni tahu kan siapa dia Ummu Hani? Ingat lagi siapa dia Ummu Hani? Tak ingat dah. Anak Ali bin Abi Talib, kakak kepada Sayyidina Ali. Kakak kepada Sayyidina Ali, Ummu Hani. Dia punya di rumah dia dalam kawasan dekat Kaabah, dalam Masjid Haram. Rumah dia dalam Masjid Haram tu kan. Ummu Hani adalah anak kepada Abi Talib. Waktu ni bila dia dengar Rasulullah baca, kemungkinan dia dengar Rasulullah baca pada waktu pembukaan kota Mekah. Rasulullah masuk rumah dia, tumpang rumah dia kejap, tidur. Kemudian dia dengar pada waktu malam ke atas katil, dia dengar Rasulullah baca bacaan dia. Berarti di sini hadis ni pula tentang bagaimana Rasulullah pernah mengeraskan bacaan dia dalam solat. Wa ana ala arishi. Dia nak cerita yang tu je. Baik, terus. وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره قال سمعت عبد الله بن المغفل يقول
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال فقرأ ورجع قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, cerita ni pula Abdullah bin Mughaffal dia kata, satu hari aku tengok Rasulullah di atas unta dia. Unta dia nama dia, Allahumma salli ala Muhammad, unta dia nama dia Adba. Dia ada unta seekor, ada Qaswa, satu lagi unta namanya Adba tu nama unta dia ni. Pada hari buka kota Mekah, bila buka kota Mekah, masuk-masuk dia dapat masuk, Rasulullah baca ayat surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ni ayat ni sebenarnya bukan turun waktu tu, turun sebelum tu lagi dah. Tapi Nabi baca sebenar pembukaan kota Mekah. Kerana ayat ni pun pasal fathan, iaitu pembukaan. Janji Allah Ta'ala, Nabi pasti akan buka kota Mekah. Maka janji itu baru sampai, baru terlaksana. Bila Rasulullah baca ayat ni, kata Abdullah bin Mughaffal, Rasulullah baca dengan faqara'a, Rasulullah baca warajja'a. Apa dia warajja'a? Dari perkataan tarji', yakni tardid, ulang. Sebenarnya bukan maksud ulang. Tarji' di sini adalah maksudnya melagukan. Melagukan. Tetapi dalam syarah Allahumma salli ala Muhammad, syarah Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala, disebut, dia kata, saya sebut tadi, saya dah sebut dah tadi sikit. Ini bahagiannya, melagukan bagi Nabi ni bukan melagukan macam kita. Maksudnya dengan ada lagu-lagu tertentu ke, kena ikut sangat rentak lagu ke, terlalu nak mengikut apa harakat ke, maqam, nahwan maqam tu, tak ada. Nabi lagu dia memang saliqah. Sadiqah tu tabi'ah, memang datang daripada bacaan dia. Memang Nabi suara dia sedap dah. Orang suara sedap, dia baca tak ikut lagu pun sedap dah. Kan? Sedap kita dengar suara, sebab suara dia memang dah sedap dah. Orang suara tak sedap, hambubohlah lagu Jiharkah ke apa ke nahwan ke, tetap tak sedap dengan telinga. Kan? Orang dah memang raja'a, tarjih. Dan di sini menunjukkan bahawa sunat kita melagukan bacaan Al-Quran. Boleh, sunat. Dia sebut dalam beberapa hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan daripada golongan kami orang yang tak melagukan Al-Quran. Yataghanna bil Quran. Jadi Nabi kadang-kadang seronok bila ada orang lagukan Quran. Di depan ni ada contoh, ada sahabat Nabi yang Nabi suka suara dia. Ada ke depan ni? Tak ada depan ni. Ada seorang sahabat Nabi, iaitu Sayyidina nama dia apa? Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Ash'ari, suara dia Masya Allah, dia punya suara dia hebat sungguh. Dalam riwayat sebut bahawa suara dia cukup sedap, sehingga kan satu hari Nabi SAW, Nabi kata apa? Faqad u'tika mizmaran min mazamiri ali Dawud. Nabi kata kepada sahabat Nabi tadi, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, kepada Abu Musa Al-Ash'ari, dia kata, bila Abu Musa baca, dia kata, laqad utiya hadha mizmaran min mazamir ali Daud. Wahai Abu Musa, sesungguhnya kamu ni diberikan, kerongkong kamu ni seolah-olah macam suruling daripada suruling Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud contoh Nabi yang suara dia cukup sedap, tapi suara Rasulullah lagi sedap daripada suara Nabi Daud. Itu pada sudut segi tu Rasulullah lagi sedap. Dikatakan Nabi Daud ini, katalah wallahu alam, dari riwayat yang macam ni kan, kita pun tak tahu, bila dia menyanyi, dia baca Zabur kah, contoh baca Zabur kah, burung yang terbang tu berhenti. Berhenti, stop, break, jatuh ke lantai. Sebab apa? Semua jenis lentok dekat. Dengar suara terus terlentok. Punya sedap suara Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi gelarkan kepada Abu Musa Al-Ash'ari, kamu, kerongkong kamu ni macam suruling Nabi Daud alaihissalam. Sedapnya, lunaknya suara. Bahkan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang suruh sahabat-sahabat baca Quran, Nabi nak dengar. Nabi suka dengar suara-suara yang sedap-sedap.
Itu tak ada masalah. Kita suka dengar suara qari, suara qiraah, tak apa, silakan, tafadhal. Yang tu adalah satu hukum yang dibolehkan dan disunatkan. Tapi ada puak-puak main kemudian pula tu bid'ah, Nabi tak pernah buat. Ni mengaruk nama dia. Memang betul bacaan apa yang lagu-lagu yang baru-baru ni dengan nama-nama baru nahwan, Hijaz, Jiharkah, itu semua tak ada zaman Nabi. Tetapi asal melagukan itu ada zaman Nabi. Dan Nabi pun sendiri dalam hadis ni faqara'a wa raja'a. Tapi Nabi, saya sebut ni kan, lagu dia tu tidaklah macam kita hari ni sampai terikut-ikut dengan lagu tu sangat. Terus. وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حساب بن مسق عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. Dia kata ada satu Muawiyah bin Qurrah ni, hadis yang 319 tu, dia kata di ujung tu, lupa nak syarah, dia kata laula an yajtami'a an-nasu alayya, dia kata Rasulullah bila baca inna fatahna, baca dengan berlagu. Perawi hadis ini Muawiyah bin Qurrah, dia kata aku dengarlah macam mana lagu tu daripada Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi ni. Dia kata tapi kalau tak kena manusia pakat mai ada hari ni, aku dah baca dah kat hang, macam itulah. Nama dia Muawiyah bin Qurrah. Aku dah baca kat kamu dengan cara tadi, la akhadtu lakum fi dhalika saut. Aku akan ambil bagi kamu daripada suara Nabi tadi. Nak tunjuk macam mana suara Nabi bila baca inna fatahna laka fathan mubina. Tapi dia kata sebab takut orang duk berkumpul ramai-ramai. Kenapa takut orang berkumpul ramai? Takut ada riak, ada sum'ah. Ada riak, menunjuk suara sedap dan sebagainya. Takut jadi macam tu lah. Bila takut jadi macam tu, takut orang dengar, takut dia jadi apa dia, fitnah kan, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, ni dah habis dah yang ni. Hasanul Wajhi habis dah. Baik, tuan-tuan, yang seterusnya dalam hadis yang seterusnya 320, Allah, Nabi kata ma ba'athallahu nabiyyan, Allah tak hantar seorang nabi melainkan hasanal wajhi, wajahnya cantik dan juga lawa, handsome. Confirm lah. Kemudian dia kata hasanah sauti, suara pun sedap. Kita ni kalau ada dua, Allah himpunkan pada diri kita dua, memang orang nampak macam indah kan. Dahlah muka handsome, suara pun sedap. Orang kata apa? Kan? Bergetar tulang rusuk. Kan? Macam tu lah kan. Zaman hari ni kan. Dia jadi macam dia kata kalau orang perempuan tengok orang lelaki handsome, suara sedap, ni kalau aku dapat menikah dengan dia kan, macam tu kan. Dia dah bayar macam-macam ni kan. Tapi nak sebut, orang kata full package lah, full package, suara pun sedap, muka pun handsome. Tapi jarang-jarang ada dua-dua sekali. Jarang-jarang. Biasa yang ada dua-dua sekali tu biasanya milik orang, bukan milik kita kan. Jadi jangan perasan, jangan perasan. Baik, tuan-tuan. Faham tak? Baik. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanas sauti wa kana la yurji'. Rasulullah tu dia cantik wajahnya, cantik suara dia, dan dia tidak melagukan lagu, tak melagukan bacaan dia. Apa maksud tak melagukan? Tadi wa raja'a, ni la yurji'. Tadi berlagu, ini tak berlagu pula. Maksudnya dia tidak berlagu dengan lagu yang melampau-lampau. Sebab suara dia tu sudah sedia ada lunak dah. Sedia sedap dah suara dia tu. Maka apa perlu lagu-lagu yang mendayu-dayu, melenggok-lenggok dengan lenggok-lenggok yang tak penting, tak perlu. Nak tarjih lebih-lebih pun tak perlu. Sebab suara dia memang dah sedia ada sedap. Jadi kita pun sama juga. Suara kita ni kalau dah sedap, tak apalah. Allah bagi kurniaan. Suara sedap ni kurniaan. Dia bukan permintaan. Buatlah kuat mana pun takkan boleh jadi sedap. Kan? Takkan boleh jadi sedap. Kan? Buluh perindu lah apa semua lah kan. Macam-macam buluh lah kan. Macam-macam nak bagi suara tu sedap. Tapi hakikatnya semuanya adalah edit belaka dalam studio. Kan? Hari ni nak suara sedap, masuk dalam studio, edit suara tu sampai bunyi tu dia angkat bass tinggi sikit, angkat ni sikit, adjust tu bagi suara tu sedap. Bila keluar album, keluar kat YouTube, suara sedap rupanya tak adalah tak sedap sangat kan. Bila keluar bila apa dia bila menyanyi depan orang dalam konsert, rupanya buruk nak mampus suara.
Rupanya edit saja, nampak tak? Manusia dia macam tu lah. Yang tak sedap pun teringin nak menyanyi. Yang tak suara sedap pula tak mahu menyanyi. Nah, macam tu lah. Kan? Itulah. Ada orang yang suara tak sedap, bila edit lagi tak sedap. Tu faham-faham lah. Kalau tahu-tahulah, tak tahu sudah. Kan? Ada. Tak kali mesti keluar lagu dia. Pelik-pelik lagu raya lah, apalah kan. Ya Rabbi, apalah. Orang kaya duit banyak kan. Kerja buat lagu je lah. Kan? Qala haddatsana Abdullah. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. Baik, tuan-tuan, tapi dalam syarah ni sebut, tengok. Dalam ni kata bacaan Rasulullah tu kemungkinan, rubbama, kemungkinan, kebiasaan, kadang-kadang yasma'hu, didengar, man fil hujrah, siapa yang ada dalam satu bilik, wa huwa fil bait, dan dia dalam rumah. Maksud dia apa? Dia dalam syarah ni dia kata sebenarnya bacaan Rasulullah ni rubbama yasma'u qira'atuhu fi hujratil bait min ahlihi. Dalam keluarga rumah memang dengar suara. Contoh, kita duduk satu rumah, duduk dalam bilik baca Quran. Anak kita duduk bilik sebelah, dengar tak? Dengar kan? Benda biasa lah. Dengar benda biasa. Tapi dia kata wala yatajawazu sautuhu ila ma wara'al hujurat. Tetapi suara Nabi itu tidaklah sampai ke tahap bilik-bilik jiran sebelah pun dengar. Nampak tak? Kita kadang baca Quran sampai jiran sebelah dengar kiri kanan. Kita dah berkongsi dinding dengan orang kan? Kan? Hari ni kita kat Sungai Petani ni kongsi dinding dengan orang. Lainlah duduk rumah kampung, tak kongsi dinding dengan orang. Lah kongsi dinding. Yang best tu bukan dinding, lantai-lantai pun kongsi. Atas ada, bawah ada, jiran tu kiri kanan. Belakang ada, depan ada, atas ada, bawah ada, kiri ada, kanan pun ada. Itu istimewa duduk. Itu tingkat berapa tak tahu, 32 kot. Tinggi kan. Dia jiran ni banyak. Bila dia baca, atas pun dengar, bawah pun dengar. Dia sampai dah melangkaui bilik orang. Tu berat lah. Ganggu lah tu. Nampak tak? Rasulullah sampai tahap dalam bilik tu lah, rumah dia saja. Dia tak ada sampai melepasi daripada tu. Tak ada. Nampak tak? Tapi disebut yang dengar dalam bilik, yang bilik lain, contoh Rasulullah baca dalam bilik tu, dalam rumah, dalam ruang tamu, ada isteri dia duduk dalam bilik. Kalau dia sebut ni, dia kata kalau nak dengar pun, dia kata yang dengar dalam bilik tu pun, itu pun idza asgha ilaihi wa ansat likauniha ila sirri aqrab. Itu pun dengar tu pasal sebab kita tadah telinga. Macam nampak tak? Kemudian kita pun senyap, tak bersembang. Kalau kita bersembang ataupun ada lagu ke, buka TV ke, memang tak dengar suara Nabi tu. Sebab dia punya bacaan Nabi tu kepada senyap ataupun sir tu lebih dekat berbanding kuat. Faham tak ni? Kuat Nabi tu bukan kuat macam kita. Sampai satu kampung dengar, bukan. Bukan macam tu. Kuatnya suara Rasulullah tu kalau nak dengar pun dengar dengan penuh teliti. Baru dengar. Baru kita dengar lama-lama dulu. Isra' tu maksud dia apa? Kena pasang telinga dulu baru dengar. Macam tu. Nak kata dengar secara kuat dan terang, tak ada. Itulah cara bacaan Nabi. Kita pun sama. Nabi SAW, dia tak suka mengganggu orang dengan bacaan dia. Tak suka. Kan? Kita cubalah jaga supaya benda ni tak jadi unsur apa, riya, menunjuk-nunjuk pada orang. Tak payah. Terus. Babu ma ja'a fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala haddatsana Suwaid bin Nasr, qala haddatsana Abdullah bin Mubarak an Hamad bin Salamah an Sabit an Mutarrif wa huwa ibn Abdullah ibn Shikhir. An abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka'azizil mirjal min al-buka. Sekarang ni Rasulullah tentang menangis Rasulullah SAW. Macam mana Rasulullah menangis dan apa sebab? Memang Rasulullah ni disebut mutawasilul ahzan. Rasulullah sentiasa dalam keadaan kesedihan. Dan Rasulullah banyak menangisnya daripada ketawa. Senyum pun ada bila dia jumpa orang, dia laqiya bil bishrah. Maksud dia jumpa sahabat tu dengan wajah yang ceria. Sebab nak jaga hati orang, takkan muka masam kan. Tetapi dalam kebanyakan hal lain, maksudnya kalau dia bersendirian di rumah, kalau dia duduk dengan sahabat, dia akan banyak sedih. Sedih dia tu banyak sebab. Sedih ingatkan umat dia, sedih ingatkan hari akhirat,
sedih bagaimana umat dia nanti ke akhirat masuk surga ke tidak, sedih macam-macam sebab sedih. Jadi sedihnya Rasulullah, sedih juga umat dia yang masih lagi tak dapat hidayah, sedih. Rasulullah ni sangat sedih benda-benda macam tu. Dia sangat-sangat ambil berat benda-benda tu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat ambil berat tentang bebanan yang kamu tanggung. Nabi ambil berat sungguh dengan bebanan yang kita tanggung ke akhirat ni nanti. Nabi duk fikir hari-hari. Harisun 'alaikum, dia sangat berhasrat, berkeinginan untuk kamu beriman dengan dia. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang beriman, Nabi tu penyayang, Nabi tu pengasih. Allah bagi pada Nabi sifat Allah raufur rahim pada diri Nabi. Kasih daripada kita seumpama kasih Allah tu pada kita, tak bercerai tangan. Rahmat Nabi pada kita macam rahmat Allah Ta'ala tu pada kita. Redha Nabi pada kita macam redha Allah pada kita. Tapi sudah tentu tak sama redha Allah dengan redha Nabi, sebab Nabi itu makhluk. Tapi itulah bagaimana Allah memakaikan namanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di situ ada perbezaan, sudah tentu. Baik. Jadinya Nabi ni banyak bersedih. Dan Nabi pun kadang-kadang disebut dalam satu hadis, yang mana hadis ni hadis yang masyhur. Nabi kata, ainan la tamassuhum an-naru abada. Dua jenis mata yang tak disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Pertama, mata yang menangis takutkan Allah. Kedua, mata yang berjaga di jalan fi sabilillah. Insya-Allah dua jenis mata ni tak disentuh oleh api neraka. Maka Nabi anjurkan kepada kita, tolong banyakkan menangis berbanding gelak ketawa yang tak ada keperluan dalam kehidupan kita ni. Baik, bahkan Nabi sendiri sebut, lau kuntum ta'lamun ma a'lam labakaitum katsira wa la dhahibtum qalila. Kalau kamu semua tahu, Nabi kata tegak kat sahabat yang duduk berkumpul ramai-ramai bergelak ketawa sama-sama sendiri. Nabi kata, kalau hampa semua tahu apa yang aku tahu, maksudnya hari kiamat, azab apa, seksa api neraka, di akhirat nanti kamu akan terima nanti mizan, tetian sirat, itu semua kalau kamu tahu, macam aku tahu, kamu tak akan gelak macam ni. Kamu akan ketawanya sikit, menangisnya lebih banyak. Itu sebab sahabat-sahabat diajak oleh Nabi SAW untuk banyakkan menangis. So sahabat-sahabat kadang-kadang tu tak ada, bukanlah hidup mereka ni tak, orang kata serius 24 jam, tidak. Tapi nak sebut bahawa kita kena banyak insaf diri selalu. Jadi dalam hadis ni, Rasulullah SAW satu hari dia jumpa Rasulullah, sahabat Nabi ni, iaitu Ibnu Abdullah Ibni Syakhir. Baik, an abihi yani Abdullah sahabi min Muslimatul Fatah. Baik. Dia kata an abihi yani Syakhir, daripada dia kata satu hari aku jumpa Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan dia tengah solat. Bila dia solat, wali jawfihi, dalam dada dia tu tergetar-getar, macam tersekat-sekat, dada dia tu tersekat-sekat. Azizun ka azizil mirjal minal buka. Tersekat-sekat seperti apa dia disebut dalam terjemahan, bekas air yang menggelegak, betul seperti bekas air yang menggelegak, faham tak? Dada dia tu menggelegak, faham tak? Tanda dia menangis tu, Rasulullah bila baca ke solat ke, dada dia tu berombak-rombak tu seperti menggelegaknya air apabila direndam ataupun ditanak dalam bekas. Minal buka, kerana menangis. Tersekat-sekat Rasulullah menangis di waktu malam. Rasulullah menangis ni waktu bila? Di waktu malam lah biasanya. Rasulullah tak menangis depan orang dah. Kita menangis di waktu malam. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, antara yang diletakkan di bawah naungan arash, sab'atun uzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, seorang lelaki yang bangun di waktu malam, fabakat, dia menangis takutkan Allah Subhanahu wa taala, khalian, duduk sembunyi seorang-seorang dia, lalu dia menangis sedih atas diri dia waktu tengah malam. Orang macam ni memang
duduk bawah arasy Allah Ta'ala ke akhirat nanti. Nabi puji. Bukan nangis depan orang je. Qiyamul Lail. Kadang-kadang untuk guru kita ustaz-ustaz ni jadi imam, Qiyamul Lail saja nak buat orang menangis. Tapi menangis tu menangis pura-pura menangis. Jangan macam tu. Sebaiknya menangis tu masing-masing sendiri-sendiri di rumah. Baik. Terus. عن عبيدة عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. Baik, ayat ni, cerita kisah ni adalah kisah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni Nabi pernah sebut. Nabi kata apa? Faman arada an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil, siapa-siapa yang nak baca Al-Quran memang tepat ghaddan. Ghaddan tu maksudnya bacaan tu memang cantik, molek, sebiji macam malaikat Jibril turun. Falyaqra ala ummi ala ummi ibnu Abd. Ya Rab, apa dia punya gelaran nama dia tu? Ya Rab. Tak ada dalam ni. Saya duk ingat riwayat ni. Dia main ni kan lupa dah. Ibnu Abdul Abd. Itulah Ibnu Ummi Abdul Abd. Ibnul Abd. Itulah something itulah. Saya tak pernah ingat secara tepat dia. Dia gelaran dia namanya Ummu Ibnul Abd. Itulah lebih kurang Ummu Ibnul Abd. Maksudnya apa? Dia adalah gelaran bagi Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata, siapa-siapa yang nak teringin baca Quran seperti mana sebiji macam Quran turun, Jibril turun, baca dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni antara qurra zaman Nabi yang terkenal. Bacaan dia orang kata hampir-hampir tepat. Bacaan Quran dia hampir-hampir bagus. Dan zaman tu orang semua pakat mengaji dengan Abdullah bin Mas'ud cara baca Quran dengan dia. Sebab Nabi berikan pengiktirafan. Bacaan Quran dia memang tepat sungguh. Dia di antara as-sabiqun al-awwalun yang terawal masuk Islam. Dia hanya seorang bela kambing ya. Dia bela kambing daripada tuan dia Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lalu dia masuk Islam. Itu panjang cerita dia. Jadi Rasulullah punya tadi Rasulullah kata siapa nak baca Quran macam turun baca dengan dia. Kadang-kadang Rasulullah sendiri panggil Abdullah bin Mas'ud baca. Dia kata, Abdullah, tolong baca kat aku ayat Quran. Dia kata, ya Rasulullah, ayat ni turun kat kamu. Takkan aku yang kena baca? Nampak tak? Betul tak? Betul lah, seganlah kita kan? Ayat ni turun kat kamu, wa alaika unzil. Wa alaika unzil. Sedangkan ayat ni kepada kamu yang diturunkan, aku yang kena baca ke? Dia kata, macam tu lah. Sebab aku rasa tak layak pula. Sebab aku mengaji Quran daripada kamu. Nampak tak? Kadang-kadang tu. Macam contoh lah kan? Dia kata, orang kata, Ustaz boleh nak mengaji, kadang-kadang kita suruh entah Syekh baca Quran. Alah Ustaz, saya mengaji Quran ni dengan Ustaz lah. Tak kisah lah. Yang penting nak Rasulullah ni pertama tawaduk. Dia tak kisah orang siapa pun yang baca Quran, Rasulullah akan dengar Quran tu. Nombor dua, kita kalau tak mampu baca Quran, kita boleh minta orang tolong baca, kita nak dengar. Dengar pun sudah dapat pahala. Tapi kena dengar dengan betul lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza tuliyat alaihimul Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ingat Allah Ta'ala kata bila dibaca ayat Quran, fa ansitu. Nampak tak? Fastami'u wa ansitu. Ni ramai orang silap faham. Ada satu di kedai tu, kedai makan, dipasang ayat Quran di kedai tu. Saya tegur lah. Di kedai ni orang sembang main sini. Orang nak makan, bukan orang nak dengar ayat Quran. Satu kesalahan besar bila kita buka ayat Quran semasa orang tengah makan. Hatta tuan-tuan kalau naik kereta dengan saya, dalam kereta saya pun, saya hanya pasang nasyid, qasidah.
Saya tak pasang ayat Quran langsung. Pasal apa? Bukan saya tak suka dengar Quran dah. Sebab bila kita baca ayat, bila dengar ayat Quran, dia seperti mana kita baca. Kita kena dengar, kita kena senyap. Kalau kita bersembang, kita potong, ataupun kita stop ayat tadi tiba-tiba di tengah jalan, maka hukumnya berdosa. Tak boleh. Orang baca Quran, kita bersembang, hukum haram, berdosa. Dalam Quran sendiri sebut Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala kata walghaw fi. Ada setengah orang kafir zaman dulu, bila Nabi baca Quran, dia kata jangan la tasma'u li hadzal Quran walghaw fi. Orang kafir kata jangan dengar ayat Quran yang Nabi baca tu dan buat lara. Buat lara tu apa? Buat bising. Bila ada orang baca, kita buat bising. Ada orang baca, kita bersembang. Maka itu antara perangai puak-puak kufar zaman Nabi. Bukan saya kata orang buat tu kafir dah, tapi perbuatan tu tak ada adab. Jadi lebih baik tak payah pasang langsung, senang. Kecuali kalau kita boleh jaga adab kita dengan Quran, tak apa, pasanglah. Kalau boleh jaga adab kita dengan Quran. Nabi SAW minta Abdullah bin Mas'ud baca, dan Nabi dengar. Bila Nabi dengar, Nabi pun dengar. Dia kata, aku ni suka kalau orang lain yang baca untuk aku, kata Rasulullah. Bacalah wahai Abdullah bin Mas'ud sampai ke ayat wajibna bika ala haula'i syahida. Sampai tang sini tengok-tengok Nabi SAW meleleh tahmulan ainai Rasulullah SAW, dua ayat mata dia menangis. Macam mana? Apa maksud ayat ni buat menangis ni? Ayat ni pasal buat Rasulullah menangis. Dia ada Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada pangkal ayat dia apa dia? Allah Ta'ala sebut tadi Allahumma salli ala Muhammad. Ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa ayat 48, tak silap dia. 48 48. 41. Nak tengok balik. Kita ni lagi silap pula ni. Wajibna bika ala haulai syahida. Wa kaza surah An-Nisa. Surah An-Nisa 41. Silap saya. 41. Allah Ta'ala kata apa? Ya Rabb, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin. Allah Ta'ala kata, bagaimana, agak-agaknya, kenapa, fa kaifa idza ji'na, apabila kami datangkan, min kulli ummatin, setiap daripada umat, bi syahidin, dengan penyaksi, saksi, okey, wa ji'na bika ala haula'i syahida, lalu kami datangkan dengan kamu ke atas mereka itu dengan penyaksian. Tuan-tuan, ayat ni cerita pasal hari kiamat nanti. Bila umat-umat Nabi Muhammad SAW buat silap, buat salah, maka yang akan jadi pembela dan saksi adalah Rasulullah. Maka bila sampai ke saat itu dia menangis. Dia kata harap-harap, maksudnya dia sayu sungguh, sayu sebab ada umat dia yang maksiat, ada umat dia yang jahat, sampaikan dia terpaksa menjadi saksi, pembela, minta syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan istimewa umat Nabi Muhammad ni, kita ni syuhada 'alan nas. Istimewa umat Muhammad, kita ni penyaksi kepada manusia lain. Apa maksudnya? Di akhirat ni juga, kita ni umat Nabi Muhammad ni istimewanya, waktu dekat hari kiamat, nabi-nabi, bila Allah Ta'ala tanya, Allah panggil nabi lain, Nabi Nuh contoh misal, panggil Nabi Nuh, panggil kaum Nabi Nuh, lalu Allah Ta'ala tanya, wahai Nuh, dulu aku suruh kamu ajak kaum kamu beriman pada Allah, beriman pada aku, kamu ajak tak? Dia kata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya aku ajak, ya aku dah dakwah dah, aku panggil mereka semua dah, aku seru hari-hari dah 950 tahun ni. Last sekali Allah ngadak ke arah kaum dia, kaum Nabi Nuh. Aku nak tanya, hai kaum Nabi Nuh, apa yang Nabi Nuh cakap tu betul tak? Dia dah beritahu apa-apa tak? Kaum Nabi Nuh dia buat perangai, dia penipu. Dah tak ada apa-apa pun. Dia kata, lam ya'tina ayyu syai'in, tak datang apa benda pun kat kami. Tak ada ajaran apa pun, tak ada. Dia bohong lah.
Kami pernah diajak kami apa-apa. Kami pun tak tahu apa-apa. Tak betul itu. Tengok. Padahal hari-hari dia ajak tu. Dah lagi menipu. Last sekali Allah Ta'ala tanya kat Nabi Nuh. Wahai Nuh, siapa yang boleh menjadi saksi kamu? Yang kamu ni bawa ajaran Islam. Siapa yang boleh menjadi saksi kamu? Maka Nabi Nuh kata, yang boleh jadi saksi aku adalah umat Muhammad SAW. Kita ni semua, Allah panggil umat Muhammad. Meh ni. Aku nak tanya, hei umat Muhammad, nak tanya. Nabi Nuh ni, dia betul ke dia dah sampaikan ajaran aku? Maka umat Nabi Muhammad kata, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya, Nabi Nuh dah sampai dah. Maksudnya Allah pakai saksi kita, tak pakai saksi puak kaum Nabi Nuh yang jahat ni. Kan? Bagi alasan yang banyak. Dah lah menipu. Panggil umat Nabi Muhammad. Mana kita tak tahu, kita tengok dalam Quran. Kan? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Telah Allah hantar Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabisa fihim, duduk dengan kaum dia alfasanatin, 1000 tahun, illa khamsina ama, kurang 50. Ada satu surah dalam Quran, surah Nuh. Kullama da'autukum laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Hari-hari aku ajak depa ikut Islam, tapi depa lari pada aku. Kita umat Nabi Muhammad ni baca Quran, dah tengok duk mengaji ni. Bila pergi ke akhirat, tengok kaum dia tak guna kaum Nabi Nuh. Boleh pula tak mengaku Nabi dah hari-hari 950 tahun duk ajak 24 jam lailan wa nahara. Depa kata tak ada ajak apa-apa. Nampak? Geram tak geram? Geram lah. Last sekali umat Nabi Muhammad yang bela Nabi Nuh. Nampak tak? Suasana di akhirat nanti. Itu namanya syahid wa syuhada. Masing-masing menjadi saksi. Rasulullah saksi bagi kita. Ya Allah, ni umatku, mungkin ni silap, mungkin ni salah, syafaatkan dia. Kita pula saksi bagi Nabi lain. Umat Nabi Muhammad SAW. Tak ada kemuliaan yang lebih besar. Kita menjadi saksi yang paling jujur sekali ke akhirat. Jadi saksi yang paling valuable, berharga sekali ke akhirat. Kita lah semua. Ya, wallahualam. Terus. وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال عن عطاء بن سعيد عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكشفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفق ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفر فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافتحوا إلى ذكر الله. Baik, tuan muslimin. Satu hari matahari berlaku gerhana matahari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil kusuf. Matahari dia panggil kusuf. Kalau bulan dia panggil khusuf. Kha, ya, bulan kha, khusuf. Kalau matahari kusuf, kaf, ya. Jadi bila berlaku gerhana matahari di situ, pada satu hari zaman Rasulullah tu, Rasulullah pun berdiri, kemudian solat, kemudian rokok lagi. Ini cara kaifiat cara solat gerhana matahari. Yang tu dia ada cara dia. Pertama dia rokok dua kali. Falam yakad irfa' ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian dia i'tidal dua kali. Falam yakad an yasjuda thumma sajada. Falam yakad an yarfa' ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu. Falam yakad an yasjuda thumma sajada. Falam yakad an yarfa' ra'sahu faja'ala yanfuqu wa yabki wa yaqul. Ini cara salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang tu kita mengaji lain kali lah, mengaji bab fiqh, macam mana kaifiat dia. Saya nak cerita bahagian menangis tu. Bila dah matahari tiba-tiba gerhana matahari ni maksud ditutup kan bumi ni, matahari tu sampai waktu tu kita rasa gelap.
Bayangkan tengah hari pukul 12 rasa gelap. Jadi Nabi ni rasa tiba-tiba rasa takut sangat. Risau, apa nak jadi kat umat aku ni? Hari kiamat ke ni? Tu. Kadang-kadang kita duk rasa macam tu ni. Bila nampak apa gelap pula ni. Rasa nak kiamat dah. Nabi duk risau lah sebab sepanjang hari Nabi duk risau hari-hari tu. Hari kiamat punya pasal. Lepas tu tiba-tiba bila Nabi angkat kepala dia, tiba-tiba yanfukh wa yabki. Nabi ni menghembuskan nafas dia yang kuat, kemudian wa yabki, menangis, tak larat nak menangis dah. Lalu dia kata, Rabbi, wahai Tuhan, bukankah kau janji pada aku kamu takkan azab mereka sedangkan aku bersama dengan mereka? Bukankah kamu janji dengan aku kamu takkan azab mereka selagi mana mereka beristighfar kepada kamu? Wa nahnu nastaghfiru, ni hari ni kami istighfar pada kamu wahai Allah. Nabi risau, takut apa? Takut gerhana tu punca Allah nak turun azab bala. Allah Ta'ala sebut ni ayat ni sebenarnya perkataan ni ayat Al-Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Lepas tu mai pula ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ni asal diturun dekat orang Mekah. Dulu masa Nabi kat Mekah 13 tahun, depa hentam Nabi kuat-kuat. Depa pukul Nabi, sakitkan sahabat-sahabat Nabi. Nabi tu pun apa yang dia tak dapat terima kecuali bunuh je. Last kali pun nak bunuh Nabi tu. Tuan-tuan, kalau bunuh Nabi, ya Allah, bunuh seorang sahabat pun dah bergegar arash. Ini kan bunuh seorang Nabi Rasul akhir zaman. Tak boleh. Memang kalau lah mereka dapat bunuh Nabi tu, bergegar arah, turun, jatuh, terhempak atas kepala mereka. Azab Allah akan turun terhempak atas kepala. Jadi maksud dia, Rasulullah tiba-tiba Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku takkan azab mereka selagi mana kamu ada bersama dengan mereka. Tu yang mereka orang Mekah tak terima azab apa-apa. Duk lawan Nabi, tak ada apa pun. Okey ya. Kami pukul hang tak ada apa pun. Kami bunuh sahabat-sahabat hang, okey ya. Memanglah sebab Allah Taala tak mau turun bala. Kalau turun bala, sekali nabi-nabi kena. Betul tak? Allah Taala sebut wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Syadidul azab. Takutlah kamu dengan fitnah. Kalau dia timpa pada kamu, takkan timpa pada orang zalim je. Semua kena. Jadi Allah Ta'ala kata, selagi mana kamu ada, aku takkan azab mereka. Tak turun-turun bala. Bila Nabi hijrah pula, cerita Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tak ada lah kat Mekah. Allah Ta'ala turun pula ayat, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Aku takkan azab mereka itu sedangkan di kalangan mereka masih lagi ada yang beristighfar. Kerana dikatakan bahawa ada saki-baki sahabat Nabi yang mana tak mampu hijrah dengan Nabi, terpaksa duduk di Mekah. Tak boleh hijrah ke Madinah. Mereka ni masih lagi solat, istighfar hari-hari. Kerana mereka ni Allah Ta'ala tahan bala tak turun. Nampak tak? Selagi mana ada orang istighfar, selagi tu Allah tak turun bala. Itu sebab kita pesan dalam balak Covid yang ada pada hari ini, banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Jadi wa nahnu nastaghfiruk. Bila solat 2 rakaat, maka tiba-tiba matahari yang gerhana matahari itu tiba-tiba selesai. Maksudnya dia beredar. Injalat tu maksudnya matahari itu kembali terang balik, tak gerhana semula. Maka Nabi pun berdiri, alhamdulillah. Nabi seronok lah. Tadi nampak gelap tadi dah. Nabi seronok, Nabi puji Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata kat sahabat, wahai sahabat, matahari dan juga bulan adalah tanda daripada tanda-tanda Allah. Dia tidak akan gerhana, tidak akan tertutup dengan kematian sesiapa pun atau dengan kehidupan sesiapa. Maka Nabi kata, bila berlakunya gerhana, fafza'u ila zikrillah, pergilah cepat-cepat zikir dan ingatkan Allah. Boleh tak? Maksudnya kita jangan duk tengok gerhana tu punca balak, tak semestinya balak. Gerhana ni benda yang Allah Ta'ala nak datangkan, benda biasa Allah datangkan. Dia bukan ada sebab bala apa-apa. Mati seseorang pasal gerhana ni mati kerana ada kematian seseorang, tak ada. Dikatakan bahawa dalam riwayat ini disebut bahawa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dikatakan bahawa pada waktu ni saya tak ingat ayat dia bawa syarah ni, dia kata apa,
Dia kata la kama yaz'umun 'inda inkisafiha li hayatil hajjaj wa hadha mu'jizatun minhu sallallahu alaihi wasallam fa inna syamsa inkasafat fi hayatil hajjaj fa asyara sallallahu ila dhalika wa inna ma yankasal li takhwif al ibad wa iqadhum min ghaflatihim. Di zaman Hajjaj ni zaman apa? Hajjaj ni zaman lepas tu Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia ni zalim. Bila berlaku gerhana, orang kata tengok gerhana ni sebab Hajjaj punya zalim lah. Tu main gerhana tu. Dah, Nabi nak nafikan yang tu. Nak nafikan yang tu. Bukan kerana itu. Bahkan Nabi sebut dalam ni, dia kan, gerhana ni adalah punca adalah untuk menakutkan manusia dan nak menyedarkan kita daripada kelalaian. Faham dah? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah, aku tak hantar tanda-tanda tu melainkan untuk menakutkan kamu je. Nak bagi kamu sedang, ya. Wallahu a'lam. Wa bi qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Rahman qala hadatsana Sufyan ibn an Atha ibn Sa'id an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi فماتت وهي بين يديه وصاحت أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. Baik, ini cerita satu hari anak dia meninggal. Bukan anak tau, cucu. Biasa kalau cucu dia panggil anak juga. Sebab anak kepada anak anak ya. Ayah kepada ayah panggil ayah juga. Ayah kepada ayah dia panggil ayah juga. Itu sebab ayah dan ke atas. Ayah dan ke atas semua dipanggil ayah juga. Baik, jadinya satu hari Rasulullah ambil seorang anak dia, cucu dia. Cucu dia namanya nama dia siapa? Tak tahu. Baik. Cucu dia adalah namanya, dia adalah anak kepada Zainab. Anak pada Zainab, iaitu namanya adalah Umaymah. Umamah ke Umaymah? Umamah kan? Umamah ni. Jadinya Umamah ni adalah anak kepada Zainab. Zainab ni siapa dia? Zainab ni adalah anak sulung sebenarnya. Anak sulung kepada Rasulullah SAW. Anak sulung kepada Rasulullah. Rasulullah ada Zainab, ada Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Kedua lelaki Abdullah, Qasim, Ibrahim. 7. Okey, yang lelaki tu. Jadi sekarang ni yang lelaki semua meninggal waktu kecil. Qasim, Abdullah, Ibrahim meninggal waktu kecil. Fatimah pula meninggal lepas 6 bulan Rasulullah meninggal. Kemudian Ummu Kalthum dengan Ruqayyah meninggal masa hidupnya Nabi SAW. Nabi hidup tu meninggal. Dah meninggal dua-dua tu. Mula-mula Sayyidina Uthman kahwin dengan Ruqayyah. Kemudian kahwin pula dengan Ummu Kalthum. Akan ada cerita depan ni nanti. Kemudian Zainab ni pula dia ada kahwin dengan seseorang. Dia kahwin kemudian dapat anak. Anak dia ni, anak Zainab ni dah namanya Umaymah. Allah Muhammad Umamah. Baik. Iaitu dia punya suami dia nama Abil As ibn Rabi'. Suami Zainab ni nama Abil As ibn Rabi'. Jadinya Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi ya Karim. Umamah ini binti Zainab ni, dia ni Nabi sayang. Bila Nabi peluk dia, lahu taqdi, maksudnya Umamah ni dia hampir-hampir nak meninggal, dekat-dekat nak meninggal dah, nazak. Tu taqdi tu maksudnya hampir-hampir dekat-dekat nak meninggal dunia. Fahtadanaha, Nabi pun peluk Umamah ni tadi, cucu dia, peluk cucu dia. Cucu, siapa tak sayang cucu? Fa wada'aha baina yaday, Nabi pun letak di atas paha dia. Peluk dia, letak atas paha dia. Famatat, maka meninggallah Umamah ni berada dalam pelukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu tu masih lagi hidup, nyawa masih lagi ada. Rasulullah peluk dia, dia meninggal atas pelukan Rasulullah. Dia budak lagi, kanak-kanak kecil, budak lagi. Maka tiba-tiba menjerit Ummu Aiman. Siapa dia Ummu Aiman?
Ummu Aiman ya adalah hamba kepada ibu Nabi SAW. Ummu Aiman Barakah Al-Habasyiyah. Dia adalah isteri kepada Zaid bin Harithah. Dia adalah ibu kepada Usamah bin Zaid, Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Ummu Aiman tu dia berkhidmat dengan Nabi lah banyak kehidupan dia. Lepas mak Nabi meninggal, ayah Nabi meninggal, dia duduk khidmat dengan Nabi sampai meninggal. Dia pun menjerit sambil menangis lah, meraung, macam meratap kan, nangis dalam keadaan menjerit. Tiba-tiba faqal, Rasulullah kata, atabkina inda Rasulillah, wahai Ummu Aiman, macam mana hang boleh menangis depan Rasulullah ni, depan aku ni kan, kenapa hang nak menangis depan aku ni? Rasulullah marah dia. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah aku tengok kamu pernah menangis? Dia faham Rasulullah marah sebab menangis. Bukan, Rasulullah marah sebab melampau sangat menangis tu, seolah-olah macam meratap, macam tak boleh nak terima qada dan qadar. Fasahat, sahat maksudnya menjerit-jerit. Buat apa? Maka Rasulullah kata apa dalam hadis ni? Inni lastu abki, aku ni bukanlah menangis macam kamu. Innama hiya rahmatun, tangisan aku ni adalah berpunca daripada rahmatnya aku, kasih sayangnya dalam hati aku. Innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, setiap daripada kebaikan itu, orang mukmin itu, semua keadaan itu dia nampak kebaikan. Faham tak ni? Jangan kamu nampak benda ni macam kecelakaan, musibah, balak, tak. Kamu kena tengok sisi kebaikan dalam musibah tu. Kata Abdullah Asy-Syarqawi rahimahullahu taala dalam syarah dia Syama'il, dia kata apa? Yashhadul mihnatu bi'ainil minnah. Masya-Allah, cukup jadi. Yashhadu al-mihnatu 'ainal minnah. Kita kena melihat ujian itu dengan mata kurniaan. Dengan mata kurniaan. Maksudnya melihat mihnah tu ada kurniaan Allah. Kita jangan nampak mihnah tu, ujian tu ada macam bala dan ujian, tak. Yashhadul mihnatu bi'ainil minnah. Melihat mihnah itu dengan mata kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nampak macam tu lah. Nabi nak ajak macam tu. Tengoklah bala dan ujian tu satu nikmat, satu ujian dan nikmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Jangan nampak benda tu macam keburukan, bala daripada Allah. Dia kata sesungguhnya seseorang tu apabila dia cabut nyawanya daripada badannya, wa huwa yahmadullah azza wa jalla, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu antara orang beriman yang baik. Bila dia nampak ada seorang tu dia ambil nyawa orang yang dia sayang, maka Allah Taala nak bagi dia rahmat, nak bagi dia kasih sayang. Jangan nampak benda tu musibah dan bala. Kita tenang, bawa tenang, dan jangan kita rasa sedih teramat sangat. Tapi Rasulullah menangis tak? Menangis. Menunjukkan di sini bahawa Rasulullah menangis. Tapi tangisan Rasulullah bukan kerana sedih, tak boleh terima qada dan qadar. Tangisan Rasulullah tu kerana rahmat, kasih sayang tu. Terus. وفي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عينه تهرقان أو تحرقان. Tuan-tuan, ni Uthman bin Maz'un. Siapa dia Uthman bin Maz'un? Dia sahabat Nabi SAW yang hebat. Dia antara orang muhajirin yang pertama meninggal di Madinah Al-Munawwarah. Dia meninggal pada lebih kurang 30 bulan setelah berhijrah. Dia meninggal dunia. Nabi tanam dia. Masa Nabi tanam itu, dia ni antara orang yang ahli ibadat, usaha semua ibadat. Dia meninggal di Baqi'. Dikatakan bahawa dia orang yang terawal ditanam di Baqi', bersama dengan As'ad bin Zurarah dan sebagainya. Antara orang yang terawal, kata Syekh Hisham Kamil, dia kata orang yang pertama yang ditanam di Baqi' tu, Allahumma salli ala Muhammad, iaitu Uthman bin Maz'un. Dia kata orang yang pertama ditanam di Baqi' daripada orang Ansar namanya As'ad bin Zurarah. Baqi' atau Baqi'? Baqi' hari ini Madinah. Kata keluar daripada makam Rasulullah tu, di depan tuan-tuan tu, orang masuk ke Babus Salam, orang lelaki lah ni, orang perempuan ikut ke depan. Nampak ada tempat yang tinggi sikit tu, orang duduk turun ke tepi, turun tu kan, dia belah sana, dia luar daripada pagar masjid. Itu Baqi'. Dia panggil Baqi' al-Gharqat, kerana di situ dulu ada pokok gharqat di situ, lalu dia buang.
Situ Baqi' al-Gharqad tu dia besarnya kecil dulu. Kemudian dibesarkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman kuburnya di tengah-tengah tu. Kubur dia diletakkan di tempat yang dia wakafkan tanah, dia beli tanah baru. Jadi Baqi' ni dibuat kubur untuk orang Islam, sahabat-sahabat Nabi. Orang pertama, orang Ansar yang ditanam As-Sa'ad bin Zurarah. Orang Muhajirin yang pertama yang ditanam Uthman bin Maz'un ni. Dia orang Muhajirin yang pertama yang ditanam kat sini. Bila Uthman bin Maz'un meninggal, maka Rasulullah pun menangis. Bila menangis, maka air mata dia keluar berduru-duru lah, keluar dalam keadaan cukup menangis. Ada sebahagian para ulama riwayat sebut bahawa sampaikan air mata tu jatuh ke pipi Uthman bin Maz'un. Ada orang kata, ustaz, bolehkah kita menangis sampai jatuh atas pipi orang? Orang kata berdosa. Kan kita meleleh, kita cium orang tu, air mata kita meleleh, kita cium atas jenazah mayat. Kena air mata kat jenazah tu, dia kata tak boleh, berdosa, haram. Tak. Nak buat macam mana kan? Menangis tu bukannya menangis yang kita buat-buat. Menangis tu dia main sendiri kan? Mana boleh tahan? Dah sedih nak kata apa? Jadi benda tu tidak ada masalah. Ni hadis dia, dalil dia. Terus. وفي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقل قال أنا قال انزل فنزل في قبرها. Baik, ni cerita tentang satu hari anak Rasulullah meninggal dunia. Siapa dia anak dia? Ummu Kalthum. Satu hari Ummu Kalthum meninggal. Ummu Kalthum meninggal. Ummu Kalthum ni dia kahwin dengan apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan Sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila dia kahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ummu Kalthum ni meninggal. Bila dia meninggal, maka Rasulullah SAW duduk di atas kuburnya. Ingatlah dalam satu riwayat bahawa bila Allah SWT Muhammad mula-mula Rasulullah kahwinkan dia dengan Ruqayyah meninggal. Ruqayyah meninggal. Kemudian bila dah meninggal Ruqayyah, Rasulullah kahwinkan pula dengan Ummu Kalthum. Dia sampai bab ni bincang ni. Bila Ummu Kalthum pula meninggal, maka Rasulullah sebut dekat Uthman. Rasulullah kata, ada beberapa riwayat, Rasulullah kata, "Lau kana 'indi mi'atu bintin yamutna wahidatun ba'da wahidatin zawajtuka ukhra hadha Jibril akhbarani anna Allah amarin an uzawijakaha." Dia kata, kalau aku ni ada 100 orang anak, lalu meninggal, aku kahwinkan kamu dengan anak aku yang lain. Meninggal lagi, aku kahwin dengan kamu dengan anak lain. Selagi mana aku ada anak, aku kahwinkan. Tapi sayang, bila aku kahwinkan kamu dengan Ruqayyah, meninggal. Ummu Kalthum pun meninggal muda, tak dapat anak dua-dua pun. Kalau aku ada lagi, aku kahwinkan dengan kamu juga. Dan kata Uthman ni, Allah Ta'ala bagi ketinggian. 4 orang sahabat ni, khalifah ni, dua-dua ni ada hubungan dengan Rasulullah dengan perkahwinan. Abu Bakar pak mentua, Sayyidina Umar pun pak mentua, Hafsah binti Umar. Sayyidina Uthman menantu, Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah menantu. Berarti 4 orang khalifah ni ada hubungan rapat kekeluargaan dengan Rasulullah. Sama ada sahabat tu kahwin dengan anak dia, ataupun Rasulullah kahwin dengan anak sahabat tu. Kerana nak hubungkan zuriat Rasulullah dengan sahabat dia yang 4 orang ni. Tak ada ketinggian yang lebih hebat melainkan 4 orang khalifah yang hebat ni. Jadi bila Rasulullah duduk di atas kubur,
makam Ummu Kalsum ni kat mana? Dalam makam Baqi' tu. Ditanam di Baqi' juga. Anak Rasulullah ni Ummu Kalsum, Ruqayyah, Fatimah, semua di kawasan yang sama. Dia belah kanan. Masuk Baqi' tu belah kanan. Dia sekarang dia letak pagar dah, tak boleh nak pergi dah. Selalu orang Syiah bakal duk pergi cium lah, pergi ratap tang situ macam-macam lah. Baik. Jadinya bila Rasulullah duduk di atas kubur, Rasulullah maka dilihat mata ayat mata Rasulullah tu menangis. Dia lihat ayat mata. Anak kan meninggal. Kan? Tiba-tiba Rasulullah kata, ada tak di antara kamu lelaki, siapa-siapa antara kamu, lam yuqari fil lailah, yang tak berjemaah dengan isteri dan malam semalam? Pelik pelik. Kenapa Rasul tanya macam tu? Tiba-tiba Abu Talhah. Siapa Abu Talhah? Dulu kita dah sebut. Siapa Abu Talhah? Ingat lagi semalam. Dia adalah suami kepada Ummu Sulaim, iaitu bapa tiri kepada Anas bin Malik. Semalam ada sebut. Abu Talhah. Ayah Abu Umair. Abu Umair ma fa'alan Nughair. Baik. Abu Talhah, satu-satunya sahabat yang digelar dengan Abu Talhah, dia seorang ya. Tak ada orang lain. Dia kata, ana ya Rasulullah, aku yang semalam tak berjima' dengan isteri. Qala, maka Rasul kata, inzil. Maka dia pun turun dalam kubur. Kata para ulama, sebab apa yang Rasulullah tanya siapa yang tak berjima' malam semalam dengan isteri dia? Kerana ada dua maksud. Pertama, kata ulama, dikatakan bahawa Sayyidina Uthman waktu Ummu Kalsum ni tengah sakit gering, dia sempat lagi pergi jumpa hamba dia, hamba dia ni, untuk berjima' dengan hamba dia. Maksudnya dia tak ambil berat tentang isteri dia lah waktu sakit tu. Maka Rasulullah macam nak menghukum dia, waktu tu, tak bagi dia turun ke bawah sambut isteri dia. Tak, Rasul tak bagi. Maka Rasulullah buat ayat, siapa yang tak berjima' semalam dengan siapa-siapa, maka turun, bawa jenazah anakku ni masuk dalam liang lahat. Waktu tu Sayyidina Uthman macam, Allah, rasa bersalah sungguh. Nak bagi Sayyidina Uthman tu rasa bersalah sebab tak ambil berat tentang isteri. Itu satu sebab Rasul kata macam tu. Yang keduanya, kata para ulama, dikatakan bahawa ada satu riwayat juga bahawa dia kata, la yadkhulul qabra ahadun qariful bariha. Allahumma salli ala Muhammad. Tidak, maksudnya di sini kata para ulama, dikatakan bahawa orang yang nak masuk dalam liang lahat tu, dia nak masuk liang lahat, mesti dia ni waktu semalam tu tak mesti kena ada tenaga. Mana? Semalam tu dah bersama dengan isteri, semalam tu dah berjima'. Jadi bila nak masuk dalam liang lahat tu, nak kena ada orang yang tak buat apa-apa projek semalam. Faham tak ni? Tak buat apa. Baru ada tenaga, baru ada semangat nak masuk kubur. Nampak tak? Jadi ini pun salah satu sebab-sebab kata macam itulah. Maka Rasulullah pesan, dan di sini juga ada setengah-setengah guru saya pun ada sebut, dia kata kalau kita nak uruskan jenazah orang, pastikan kita tak berjima' sebelumnya. Sehari dua hari sebelum tu jangan berlaku apa-apa jima' dengan isteri sebelumnya, sebelum nak urus jenazah orang. Nak masuk liang lahat pun sama juga. Baik. Ini contoh lah kan. Ini antara dalilnya lah. Dalil dia. Wallahu a'lam. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وابي قال حدثنا علي بن حجر قال انبانا علي بن مسهر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت انما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من ألم حشوه ليف. Ini pasal tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Rasulullah punya tempat pembaringan? Tempat pembaringan ataupun tilam kan? Dalam kitab tuan-tuan terjemah apa? Alas tidur lah. Alas tidur macam tilam lah. Macam lah alas tidur Rasulullah. Itu namanya firash. Rasulullah pernah sebut, Rasulullah pesan pasal alas tidur ni. Rasulullah kata dalam hadis, firashun lirrajul wa firashun lilmar'ah wa firashun lidhaif wa rabi'u lisyaitan. Kalau kita nak pasang kain alas tidur, tilam ke apa misal contoh, pertama dia kata Rasulullah, kita hanya boleh beli atau kita boleh hanya simpan di rumah 3 je tilam. Kalau kita ada 5 orang, 6 orang anak, 6 lah, 5 dah, tak boleh lebih. Dia kata paling kurang 1 untuk suami, 1 untuk isteri, 1 untuk tetamu.
Tapi kalau pergi beli lebih lagi yang keempat, fahuwa li syaitan, itu untuk syaitan. Jadi Nabi tak bagi apa berlebihan dalam membeli tilam yang banyak-banyak. Siapa nak tidur banyak-banyak tilam ni? Nampak tak? Jadi maksud li syaitan tu kata para ulama adalah iaitu berlebihan, mubahah, iaitu dia berbangga-bangga dengan banyaknya tilam, banyaknya katil, banyaknya bilik, yang tu adalah hukumnya tidak sesuai. Maka dikaitkan dengan syaitan lah. Selebihnya tu siapa duduk? Syaitan duduk. Rasulullah tak bagi pasal firash. Firah Rasulullah ni kita nak tengok. Hadis yang kita baca tadi 328, Rasulullah punya tilam, alas tidur dia adalah dibuat daripada Adam. Apa dia Adam? Adam ni iaitu kulit binatang yang disamak. Okey, dia punya alas tidurnya kulit binatang. Dia ambil kulit binatang, apa-apalah kulit dia panggil Adam. Itu sebab kita ni Bani Adam, sebab kita punya kulit kita ni diselapatu dengan kulit. Baik. Kemudian hashwuhu, di bawah dulu, hashwuhu maksudnya kalau kita bantal kan. Bantal, dalam bantal tu takkan tak masuk apa-apa. Masuk kekabu ke, masuk apa-apalah benda-benda dalam tu, nak bagi dia tinggi sikit. Nak bagi dia ada sedap sikitlah. Kalau kulit saja sedap kan. Maka dimasukkan dalam tu apa? Beberapa helai daun batang kurma. Daun kurma. Kan? Daun helai kurma tu, batang kurma tu yang telah dikeringkan. Lalu dimasukkan dalam tu, nak bagi ada isi. Itu je Rasulullah punya tilam dia. Tilamnya buat daripada kulit binatang, lalu dimasukkan isi dalamnya, isi dalam tu daripada daun-daun batang kurma tu. Ya, itu maksudnya hashwuhu min leaf, hashwuhu leafun. Tak banyak pun, itu je. Kita duduk bayang kan, macam ni cara tidur. Itu sebab dikatakan bahawa dalam riwayat bahawa Sayyidina Umar pernah jumpa Rasulullah tidur di atas macam tu lah. Kan? Atas tu iaitu disaluti. Disaluti dia dalam tu hashwuhu, diisi. Hashwu kan kita panggil mahshi. Mahshi ni maksudnya kita sumbat. Sumbat dalam tu dengan daun tu. Rasulullah satu hari tidur. Sayyidina Umar datang. Bangkit-bangkitnya Rasulullah, di belakang tu nampak birat. Berbirat. Macam kita tidur atas tikar mengkuang lah. Nampak ada birat-birat daripada kita tidur tadi. Kan? Bila nampak berbirat belakang Nabi SAW, Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku ni, dia kata, ya Rasul, inna Kisra wa Qaisara fihi ma huma fihi. Dia kata apa? Aku ni pergi dekat Kisra, Kaisar, raja-raja Parsi ni, raja Rom ni. Aku tengok mereka ni istananya hebat-hebat, katil mereka tebal-tebal. Katilnya hebat-hebat, tebal pula tu, harga 3,000. Kan, harga 3,000. Apa je nama hari ni? King Kong. Tak tahulah nama apa. King Kong kan, King ke apa, saya pun tak tahulah. King Kong lah apalah. Sekali tidur tu tenggelam. Kan, kira tak ingat dunia lah tu. Kan, sedap sungguh tidur. Tak bangun-bangun lah. Bantai pula sedap. Indahnya. Sedangkan mereka ni semua adalah raja-raja. Kamu lagi mulia daripada mereka ni semua, ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kata, ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, wahai Umar, amma tarda an takuna lana al-akhirah walahumud dunya. Kamu tak nak ke kita bagi mereka dunia, kita ambil akhirat kat nanti. Akhirat nanti kita punya, dunia ni mereka punya. Tak apa, ambil lah. Nampak tak? Nabi cukup pesan dekat sahabat-sahabat. Tak apa. Rasulullah ada sebut, ulaika ujilat alaihim tayyibatuhum fid dunya wa hiya washikatul inqita' wa inna qaumun ukhirat lana tayyibatuna fi akhiratina. Rasulullah kata, depa tu dapat cepat nikmat kat dunia. Allah cepatkan bagi nikmat kat dunia. Tapi itu semua akan habis dengan sebentar je. Sekejap habis ya. Sekejap mati ya. Semua nak mati belaka. Kamu jangan seronok sangat tengok depa nikmat besar sangat. Tak apa. Depa duduk kat dunianya, bila mati habis ya. Dekat akhirat masuk neraka. Lagi teruk rugi. Kita tak apa, susah kat dunia tak apa. Dunia ni kita bagi kat mereka. Kita nanti ada nikmat yang berkekalan nanti dalam syurga nanti. Kita jangan duk dengki dengan orang. Cara nak potong dengki ni apa? Ingat yang tu je. Tak apalah, tu habuan dekat dunia. Aku ni mungkin Allah bagi kat akhirat lah kot. Maka automatik kita tak rasa dengki dengan orang. Dengki itulah yang jadi macam tu.
Dia nak sebut bahawa Rasulullah nak sebut sini apa dia? Bila Sayyidina Umar tengok Rasulullah bangkit, nampak bibirat di belakang tu. Sebab apa? Tengoklah, hasyuhu min lif. Itulah Rasulullah punya tilam. Tilam dia tak macam tilam orang biasa. Tilam dia kalau kita tidur mesti tak nyenyak. Makan dia kalau kita makan mesti tak kenyang. Nampak tak? Pakaian dia kalau kita pakai mesti tak seronok. Semua orang kita serba-serbi, hidup Rasulullah tu macam tu. Rasulullah sebut juga kat Sayyidina Umar, dia kata, Umar, kalau kamu sedih tengok aku macam ni, sebenarnya aku boleh minta ke Allah Ta'ala emas dan perak seluruh bumi pun, semua aku punya, kalau aku nak, tapi aku tak mau. Nabi miftah khazainil ard, kunci khazanah bumi ni semua kat tangan dia, tapi dia tak mau hidup macam tu. Kita ni kalau ada peluang hidup macam tu, peluang lah. Kata dalam bank tu semua duit kita 40 juta. Agak-agak pakai dah kereta Myvi Viva ada ke? Tak ada dah. Tukar bill fire lah. Kan? Terus 329. Wa fi qala hadatsana Abdul Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri qala hadatsana Abdullah ibn Maimun qala hadatsana Ja'far ibn Muhammad an Abi qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana firash Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi qalat min adamin hashuhu min lif. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت مسحا نسديه السنتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته 4 سنيات لكان أوطأ له فسنيناه له ب4 سنيات فلما أصبح قال ما فرشتموا لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أنا ثنيناه ب4 ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالة الأولى فإنه منعتني وطاعته صلاة الليلة. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu kata dalam bab ini bab yang terakhir, hadis yang terakhir, Rasulullah SAW sebenarnya dia punya apa, alas katil itu, tilam itu, dia lipat dua je. Lipat dua. Maksud dia nipis, macam toto. Bila kita lipat dua, tebal sikit. Sikit lah. Kalau lipat satu, mungkin kita rasa macam tidur kat lantai kan, rasa kerah kat bawah kan. Rasulullah ni hanya lipat dua je. Itu pun rasa kerah. Sebab apa? Kulit kan. Bila lipat dua pun rasa macam kasar lagi. Tapi Rasulullah memang macam tu. Di rumah pun, dan dibuat dengan mishan. Kata Hafsah, anak Sayyidina Umar ni, isteri Rasulullah, mishan ni apa? Iaitu Rasulullah punya balutan kulit tu agak kasar. Kulit Rasulullah tu agak kasar. Memang tak sedap. Memang kalau kita mungkin miang badan, miang. Kita tidur tu jadi miang badannya. Dengan bulu-bulu, dengan apa semua kan. Rasa tak selesa. Tapi Rasulullah tidur macam tu je. Nasnihi saniyataini fayanamu alaih. Maka dilipat 2 kali tu. Kain tu biasanya Rasulullah tidur atas firash ni 2 lipatan. Bila satu hari aku tengok, Hafsah kata, aku tengok, kesian kat Rasulullah ni. Tidur atas alas katil, tapi lipat 2. Kesian kat Rasulullah. Nampak macam penat sangat, nampak macam kesian lah. Kan kita kadang-kadang tengok orang kan, tak orang kata bila tidur kat bawah nampak macam toto tu, kita tak tambah toto baru lagi nak bagi tebal kan, kesian tu orang. Maka buat macam ni je, kesian tu buat macam ni je, lipat jadi 4. Maksudnya lipat lagi. Jadi 4 kali lipatan nak bagi tebal tu. Bila waktu pagi tiba-tiba Rasulullah tanya, Rasulullah tak perasan pasal lipat 4 kali tu. Rasulullah kata, hampa punya tilam ni main mana? Ni tilam mana ni? Dia kata, ya Rasulullah, ni tilam kamu jugalah. Tilam macam sebelum-sebelum ni juga. Mana ada orang lain punya, kamu punya tilam. Dia kata, melainkan kata Hafsah, kami lipat jadi 4 kali tu je. Tilam kamu juga, cuma kami lipat tebal sikit. Rasulullah kata, oh kalau macam tu, radduhu lihalatihil ula. Pusing balik. Lipat balik 2 kali. Jangan lipat sampai 4 kali. Kembalikan balik pada bentuk dia yang asal. Rasulullah kata, kerana dengan lipat 4 kali tu,
menghalang aku daripada nak bangun di waktu malam, solat malam. Rupanya Nabi memang tidur tak selesa. Sebab Nabi sengaja tidur tak selesa, nak boleh bangun malam senang. Kalau sedap sangat, tak boleh bangun malam. Kita ni kalau boleh nak tidur paling sedap, supaya tak boleh bangun malam. Nampak tak? Itu pilihan hidup kita. Pilihan hidup Rasulullah jauh dengan kita. Pilih setakat mana boleh duduk tidur, tidur ya. Kita ni, kita kadang-kadang makan berkira, makan banyak songeh, tempat tidur pun banyak songeh, nak tidur pun banyak songeh. Susah banyak songeh ni. Rasulullah ni senang, hidup dia senang, tak banyak songeh, tidur kat mana pun tak apa, kan? Tak kisah. Wallahu alam. Itu cerita dia. Rasulullah cukup marahlah kalau orang buat macam tu. Baik, anda baca boleh? Tukar anda baca pula. Bab yang ke-47, babu ma jaa fi tawaddu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Ahmad ibn Mani' wa Sa'id ibn Abdul Rahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah 'an az-Zuhri 'an Ubaidillah 'an ibn Abbas 'an Umar bin Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama ataratin nasara ibn Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Yang ni yang biasa mereka kata, jangan nak puji Rasulullah melampau-lampau. Sebab Rasulullah kata, la tatruni, jangan memuji aku seperti orang Nasara memuji Nabi Isa bin Maryam. Faham tak? Maka Nabi kata, sesungguhnya aku hanyalah manusia hamba, dan katakanlah akulah hamba Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan kena faham, Nabi tak bagi puji itu puji seperti Nasara. Puji seperti Nasara, mereka bukan puji, mereka puja. Faham tak ni? Puji dengan puja lain. Puja ni maksud dia apa? Meletakkan kedudukan melebihi kedudukan sebagai makhluk. Famablagu ilmi annahu basharun. Faham tak? Dalam apa tu? Burdah al-Busiri. Famablagu ilmi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Famablaghul ilmi, takat mana dia boleh pergi, ilmu mana-mana macam mana sekalipun, Nabi Muhammad, annahu basyarun, takat manusia je. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Jelas, Nabi itu adalah tetap dia manusia. Tak pernah ada orang boleh letakkan lebih tinggi pada manusia. Tetapi walaupun dia manusia, dia hamba Allah, ana abdun. Dan saya teringat semalam meninggal Syekh Afyuni, Syekh Mufti Dimashq, dibom oleh puak Wahabi lah. Lepas bom dia, pasang di kereta, meletup kereta, meninggal dunia lepas dia kuliah. Waktu saya tengok satu video, dia katakan beberapa minit selepas dia, sebelum dia dibom, dia kuliah, sempat dia kuliah. Jadi video dia lebih kurang dekat setengah jam. Saya teringat dengan kata-kata dia. Dia kata apa? Sebenarnya Nabi diangkat Isra', dia cerita pasal Isra' Mi'raj. Nabi diangkat waktu Isra' dan Mi'raj adalah kerana kehambaan dia, bukan kerana yang lain. Kehambaan ni tanda apa? Tanda kemuliaan. Allah angkat Nabi sampai ke langit yang ke-7, Sidratul Muntaha, kerana ubudiyah dia, kehambaan dia kepada Allah. Buktinya, subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Yakni nak naik ke arasy, nak naik ke atas adalah hamba. Walaupun dah naik ke arah, dia tetap masih seorang hamba. Kata Syekh Afyuni tu. Nak sebut bahawa tuan-tuan, nak maksud bahawa berbeza dengan Nasara. Nasara mentuhankan Nabi Isa. Wahawa wa laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salatha. Telah kafirlah mereka yang berkata Allah Ta'ala itu bertiga. Nabi Isa itu anaknya, Maryam itu isterinya, jadi bertiga dah, Trinity. Yang itulah puja, yang itulah yang Nabi marah, yang Nabi tak bagi. Tetapi memuji selain daripada mentuhankan, maka itu hak bagi Nabi. Bahkan tak ada yang boleh memenuhi hak bagi Nabi dalam pujian kita, melainkan yang penuhi hak memuji itu hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang berhak untuk memuji dengan sepenuh kepujian. Tak ada orang lain. Contoh, nama Ibn Farid. Ibn Farid ni ada kubur dia, ada makam dia dekat Mesir. Dia kata apa? Ara kulla madhin fin nabiyyi muqassira
wa in balagal muthni alaihi wa akthara wa idza Allah wa asna billadhi huwa ahlu alaihi fama miqdaru ma tasna'ul wara. Dia kata apa? Ara kulla madhin, aku melihat semua kepujian itu fin nabiyyi, di dalam memuji nabi itu, muqassira, semuanya taksir. Kita puji ni qasidah lah, semuanya ada kekurangan. Pujian kita tu mesti kurang daripada hak nabi yang lebih tinggi. Kita pujilah apa-apa pujian, buatlah qasidah setinggi-tinggi pujian, semuanya taksir, semuanya kurang belaka, semuanya tak dapat memenuhi apa yang ada pada diri nabi itu. Tak memenuhi, tidak sampai pun tempat yang tinggi nak puji nabi. Wa in balagal muthni alaihi wa akthara, sekalipun orang memuji itu melampau pujiannya dan memperbanyakkan pujiannya. Kita puji nabi hari-hari, tak dapat memenuhi segala kedudukan martabat dia, maqam nabi, tak sampai. Pujian kita tu biasa je dengan maqam nabi. Maqam nabi lagi aliyah, maqam yang lagi tinggi. Dengan pujian kita yang biasa ni taksir. Kenapa? Idzallahu wa asna billadhi huwa ahlu. Kerana bila Allah Ta'ala dah puji Nabi, yang mana Allah sebenarnya ahli dalam memuji Nabi, sebab Allah yang ciptakan dia. Allah tahu dia punya kehebatan dia, martabat kedudukan dia, maqam dia yang aliyah, yang tinggi. Allah Ta'ala tahu bila Allah puji dia, fama miqdaru ma tasna'ul wara. Jadi agak-agak manusia yang biasa, makhluk ni, agak-agak apa yang boleh puji kat Nabi? Pujian apa yang boleh sama dengan pujian dengan Allah? Tak ada. Pujian Allah tak ada siapa yang boleh lawan. Pujian Allah kepada Nabi dengan pujian makhluk kepada Nabi tak sama. Pujian makhluk tetap bawah, tetap biasa-biasa, tetap kurang. Jadi kalau kita balagha, melampau dalam memuji, tak ada siapa boleh lawan pujian Allah. Cukup bila Allah puji, wa bil mu'minina raufur rahim, dengan orang beriman Nabi itu pengasih dan penyayang. Allah memakaikan namanya kepada Nabi SAW. Rauf nama Allah, Rahim pun nama Allah. Bayangkan Allah puji Nabi sejak dulu azali lagi. Kita baru puji Allah ni, takkan boleh sama pujian kita. Jadi maksudnya, ini saya ambil ini daripada syarah Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu ta'ala. Dan ada madda'athu nasara fi nabiyihimu, yang itu saya dah baca dah semalam. Nak sebut bahawa jangan kita pandai-pandai buat satu kenyataan, memuji Nabi ni tak sesuai, memuji Nabi ni jangan melampau-lampau. Wa in balaghal musni wa akthara. Apa yang kita melampau tu? Tunjuk contoh yang kita melampau puji Nabi tu. Tunjuk contoh. Selagi mana tak tunjuk contoh, itu semua hanyalah khayalan kamu saja. Tunjuk contoh yang mana muji yang melampau tu. Tunjukkan. Kami qasidah puji Nabi melampau. Mana puji qasidah yang kita melampau tu? Nampak tak? Itu semua kita boleh jawab belaka. Tuan-tuan, kita tak mau jawab tu banyak-banyak sangat. Tapi nak sebut, mereka selalu guna hadis ni sebagai alasan jangan puji Rasulullah. Jadi senang cerita, jangan sambut Rasulullah lah. Buat tak tahu, buat dek je. Datang menuju Rasul tu buat dek je. Ngaji pun tak bayar, baca hadis tentang Rasulullah pun tak bayar. Mereka cuba nak menjauhkan Rasulullah daripada kita. Kita dah lah jauh. Buat macam tu pula, lagi jauh dengan Rasulullah. Terus. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إنني إليك. Saya yang baca kan betulnya. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. Seorang perempuan datang, ya Rasulullah, aku ni ada hajat. Rasulullah kata, ni bahagian tawaduk. Tawaduk ni apa? Rendah diri Rasulullah walaupun dia duduk di makam yang tinggi. Rasulullah, kenapa hadis yang jangan puji aku? Rasulullah kata tu kerana apa? Tawaduk dia. Bukan maksud tak bagi puji secara mutlak. Tawaduk sahaja. Rasulullah kadang-kadang kalau dia sebut tentang diri dia, kelebihan diri dia, dia akan letak di ujung. Contoh dia kata, ana sayyidu waladi Adam wala faqr. Aku adalah penghulu anak Adam, tapi aku tak berbangga. Aku cakap ni bukan atas dasar fakhr, sombong, bangga nak beritahu ke orang. Tak. Dia hanya tahadduts bin ni'mah. Hanya nak cerita nikmat yang Allah bagi ke aku. Nak menyatakan kebenaran hakikat. Tu je.
Nabi pun jarang-jarang puji diri dia. Tak pernah puji diri dia. Nabi orang yang tawaduk. Tapi kadang-kadang terpaksa kat cerita. Kalau tak cerita, nanti orang tak faham. Nampak tak? Oh, nanti orang tak faham. Nabi kata, la tufaddiluni alal anbiya. Jangan engkau muliakan aku berbanding nabi-nabi lain. Nabi memang lagi mulia daripada nabi-nabi lain. Tapi Nabi tak bagi macam tu pasal takut nanti bila kita duk puji Nabi, kita duk hina Nabi lain. Tu je sebabnya. Dan Nabi cakap macam tu atas tawaduk dia. Bila kita baca selawat, kita tambah Sayyidina misal contoh. Nabi tak buat Ustaz. Nabi tak baca pun. Nabi tak ajak umat dia buat macam tu. Kerana tawaduknya dia. Takkan kita ni kadang-kadang nak mengaku, panggil saya Datuk. Tu sombong nama dia. Kan? Ustaz Muzakir. Saya ni Datuk Muzakir. Nampak tak? Sombong kan main suruh panggil Datuk juga. Rasulullah tetap panggil diri dia sebagai Rasulullah. Itulah dia. Nama macam mana? Jadi nak kata bahawa Rasulullah orang yang tawaduk. Sampai perempuan ni ada hajat pun Rasulullah kata tawaduknya dia. Makcik, akak duduk dekat mana-mana dekat Madinah ni. Kat mana akak nak, saya pergi duduk dengan akak. Panggil je saya pergi. Tawaduknya Rasulullah. Bahkan ada riwayat sebut bahawa Rasulullah SAW dipegang tangannya oleh beberapa amah. Amah ni maksudnya hamba. Pegang baju Rasulullah, pegang, tarik dia. Ataupun dipanggil Rasulullah, ikut. Tak mana nak pergi, Rasulullah ikut dia. Nak sembang tak mana, sembang pergi lah. Ada hajat apa, Rasulullah ikut je. Rasulullah orang yang tak sombong. Dia tak pernah tolak permintaan orang lain dan hajat orang. Dia akan ikut. Walaupun orang tu hanya hamba, kanak-kanak, seorang budak-budak, dia akan ikut juga. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala anba'na Ali bin Mushir an Muslim al-A'war an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marda wa yashhadu al-janaiza wa yarkabu al-himara wa yujibu da'wat al-'abd wa kana yawma bani Quraizah ala himarin makhtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lif. Rasulullah orang yang suka ziarah orang sakit. Tengok jenazah, ziarah jenazah, naik atas himar, panggil, menyahut panggilan seorang hamba sekalipun. Kemudian pada hari Bani Quraizah, Rasulullah naik di atas satu keldai yang mana diikat dengan tali daripada lif. Lif ni maksudnya daripada apa? Daripada zimam. Lif tu samalah tadi. Daripada tali yang biasalah. Kalau sebut sabut sabut lebih kurang sabun ataupun tali yang tali pintal lah, yang dipintal daripada apa-apa tumbuhan. Maksud tali tu tali yang buruk lah, tali biasa je. Rasulullah pun naik atas himar biasa je. Himar ni kalau zaman dulu macam kita ni naik kancil kan, tak boleh kata kancil kan, kancil tu hebat kat lagi kan. Macam tu lah lebih kurang, naik kereta yang biasa-biasa je. Tu Rasulullah SAW. Rasulullah bila tak ada bila ghaba sahabat tu, bila Rasulullah ni, bila dia rasa ada seorang sahabat tak nampak 3 hari, Rasulullah akan ziarah, akan tanya sa'alah. Nampak ada seorang tu 3 hari tak mai jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, Muzakir ni pergi mana? Contoh Rasulullah tanya. Kalau dia tahu ada kat sini, Rasulullah pergi ziarah. Kalau Rasulullah tahu dia pergi musafir, Rasulullah tolong doa. Kalau dia tengah sakit, Rasulullah pergi ziarah waktu dia sakit. Maksud adab Rasulullah ni 3 hari dia tak dengar berita tentang orang tu, Rasulullah akan tanya. Tu tawaduknya Rasulullah SAW. Kita ni sampai dekat 3 tahun dah tak pernah tanya pun. Sedap-sedap mati dah maklum weh. Oh mati dah. Ingatkan dia hidup lagi, dia kata. Tak pernah tanya kawan tu, sahabat tu sampai kawan tu mati dah. Kan? Qala hadatsana Wasil ibn Abdul A'la al-Kufi qala hadatsana Muhammad bin Mufudail an al-A'mash an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'ir wal ihala as-sanikha fayujibu wa laqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada yafukkuha hatta mata. Rasulullah ni orang panggil dia pergi makan, makanan yang biasa-biasa aja, makanan yang tepung yang biasa-biasa aja, maka Rasulullah pergi makan juga. Tak kira orang bagi makan apa pun, Rasulullah makan semua. Rasulullah jadi tak kira bab makanan. Kita ni kadang-kadang makan kat sini, kat kedai ni tak syok, ni kotak, nak makan yang hebat-hebat kan. Macam itulah. Rasulullah tak, kedai mana pun dia pergi, orang jamu makan apa pun dia makan. Jadi ni tak berkira bab makanan. Dan sampai ke tahap dia ni adanya baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi kalau nak pinjam duit. Nak pinjam duit. Di sini apa kaitan dengan tawaduk Rasulullah? Tawaduknya Rasulullah SAW
Walaupun dengan Yahudi pun dia ada urusan jual beli dengan Yahudi. Padahal orang kata, dengan Yahudi, orang fikirlah, para ulama syarah ni sebut, dia kata, kenapa Nabi tak pergi jumpa sahabat-sahabat orang Islam yang kaya-kaya? Kan, minta je pinjam duit. Nabi punya tak ada duit, pinjam duit orang. Tapi tak ada duit lah, pinjam duit orang. Nak pinjam duit tu, orang Yahudi tu kata, hang kena gadaikan apa-apa barang kat aku. Gadai baju besi. Dia Rasulullah gadai baju besi. Untuk apa? Untuk dapat pinjaman tu. Padahal kalau dia pergi dekat sahabat lain, mungkin sahabat boleh bagi lebih daripada duit tu. Dia pergi kat sahabat tu tak payah pula gadai-gadai, tak payah. Terus bagi pinjam ya. Tapi Rasulullah sini apa? Tak mau menyusahkan kawan-kawan dan sahabat. Dan dia menunjukkan di sini, nak tunjuk contoh bahawa boleh dan halal kita bermuamalat dengan orang kafir. Ada orang kata tak boleh ustaz, kita jual beli dengan orang kafir. Boleh Boleh Tapi itu kempen BMF tu, hati pulang lah. Kalau rasa nak itu, utamakan barangan Muslim. Bukan kita boykot, kita tukar ayat tu, bukan boykot, kita utamakan. Kalau dah ada barang yang sama di kedai orang Islam dengan barang yang ada di kedai yang bukan Islam, beli barang orang Islam. Beza RM1, beza 50 sen, beza 2 kupang ni pun. Kan? Apa salahnya kita bantu-bantu dia kan? Niat nak bantu, tu lebih utama. Orang kafir sendiri pun, orang bangsa lain pun bantu bangsa dia sendiri, tak salah pun. Betul tak? Mereka ni kadang-kadang kedai Melayu tak masuk kedai bangsa dia je. Nampak tak kan? Apa salah kita bantu bangsa kita sendiri? Yang itu bukan ada unsur-unsur rasis ke apa dah. Untuk membantu sama-sama orang Islam. Di zaman Nabi pun ada macam tu. Ada zaman Nabi, puak-puak daripada Al-Ash'ariyun datang daripada Yaman. Mereka ni SAW ada riwayat cerita bahawa bila mereka tak boleh pergi berjuang fi sabilillah, tinggallah anak bini di rumah. Adalah beberapa orang sahabat-sahabat ni, mereka tak ada makanan. Ni ada setengah kilo gandum, ni setengah kilo. Tak cukup. Nak bagi cukup macam mana? Mereka kumpulkan gandum ramai-ramai ni, buh sekali jadi banyak. Bila jadi banyak, masak sekali, makan sekali, baru cukup. Nampak tak? Bagaimana kesatuan mereka tu? Ni zaman Nabi dulu. Maksud di situ adalah boleh, tak ada masalah, kita bantu sama-sama bangsa kita. Kemudian ada ni, okey. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Daud Al-Hafari an Sufyan an Ar-Rabi' ibn Sabih an Yazid ibn Aban an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahli rathin wa alaihi qatifatun la tusawi 4 darahim faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Rasulullah nak pergi buat haji dengan dalam keadaan dia ni naik di atas rahlin, iaitu tunggangan dia, apa-apalah unta dan sebagainya.